Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud jangan dekati zina kerana zina itu perbuatan yang buruk lagi hina. Merujuk ayat ini juga, ia adalah haram kerana wujudnya satu penyimpangan tidak baik dari sudut integriti masyarakat madani. Malah melanggar hak asasi masyarakat dan hak pegangan agama. Ketagihan pornografi dalam kalangan remaja pada hari ini banyak berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Corak hidup yang dikecapi oleh manusia pada masa kini. Keadaan ini berlaku kerana perkembangan teknologi yang berlaku masa kini membolehkan setiap orang mampu untuk memperoleh bahan-bahan pornografi terutamanya dalam bentuk digital dengan mudah dan cepat. Remaja pada hari ini dilihat lebih berkenan, lebih ke hadapan berbanding ibu bapa dalam penggunaan teknologi sehingga ada di antara mereka yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja mengakses pornografi di internet serta mampu melepasi sekatan cyber yang ada bagi mendapatkan bahan pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan kudratnya dapat kita berkumpul kali ini dalam majlis ilmu bagi membincangkan berkenaan salah satu topik yang bertajuk ketagihan pornografi, barah yang perlu kita cegah. Sebelum itu saya ingin mengalukan kehadiran pelajar-pelajar, ya, guru-guru dan juga rakan-rakan SMK Taman Sejaya serta semua yang mengikuti majlis ilmu kita pada hari ini. Semoga kita ya memperoleh manfaat daripada majlis ilmu kita pada hari ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput sahabat saya Muhammad Azmi bin Muklis untuk mengetuai bacaan doa. Semoga Allah kerana supaya Allah melindungi kita daripada program yang tidak lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis forum remaja hebat jauhi zina, ketagihan pornografi yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melarikan kami dari berbuat taat padamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Muhammad Azmi bin Muklis atas kesudian membaca doa tadi. Baiklah, pada pagi ini saya ingin bawakan seorang ahli panel yang cukup hebat untuk kita sama-sama membincangkan topik pada kali ini. Mesti semua tidak sabar kan? Ya, saya pun tak sabar. Tapi sebelum tu, saya ingin ingatkan kepada para penonton sekalian, jangan lupa like, share dan subscribe live kita pada hari ini yang dibawakan oleh Yayasan Dakwah Islamiah, YADIM. Baiklah, kita tak nak buang masa lagi, mari kita menjemput ya secara live kepada anda semua seorang panel yang cukup mahir untuk kita bincangkan topik pada kali ini. Baiklah, nama dia cukup dikenali sebagai Akhi Fairuz Al-Jengkawi.
atau nama sebenarnya adalah Muhammad Fairuz bin Abu yang lahir pada tanggal 8 Ogos 1985, anak kelahiran Peldajeng ke-21. Pahang ini telah mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 2 orang cahaya mata. Beliau lebih dikenali sebagai Akhi Fairuz Al-Jengkawi, berpengalaman mengendalikan siri ceramah zina sejak tahun 2011 lagi. Bermula Ogos 2017, beliau menubuhkan MFA, Smart Training dan Consultancy. Antara klien yang telah mendapat khidmat konsultasi beliau termasuklah pihak Bakib KLCC dan Labuan Petronas, jabatan-jabatan kerajaan, universiti, politeknik, MRSM, SBP serta ribuan sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. Beliau juga merupakan salah seorang social media influencer yang memiliki lebih 200,000 followers di media sosial, iaitu termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan YouTube. Di media sosial, beliau sering berkongsi isu-isu berkaitan pendidikan seksualiti, ketagihan pornografi, parenting, jenayah seksual kanak-kanak, gejala sosial remaja serta banyak lagi. Gerak berkongsian beliau tular sehingga dikongsi puluhan ribu oleh netizen dan diulang siar malam, siar dalam akhbar harian Metro, sinar harian bernama Mingguan Wanita setiap kali dan lain-lain. Selain membangunkan konten pendidikan di channel YouTube sendiri dan DML Studio, beliau juga sering dijemput mengisi slot dalam siri Buat Bicara Analisis bersama Finas Yusof dan Assalamualaikum di TV Hijrah serta Infinity di TV OK. Penghujung 2018, beliau dilantik menjadi pembantu pegawai pelindung kanak-kanak Kota Setah oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tahun 2020, beliau dijemput menyertai kluster keluarga dan keibubapaan Majlis Dakwah Negara dalam misi memperkuasa dan melaksanakan modul pendidikan seksualiti khusus untuk ibu bapa di seluruh Malaysia. Assalamualaikum, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Akhi ya? Saya sihat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. MC. Ya. Tuan moderator kena betulkan memperkasa. Memperkasa. Oh, maaf. Sebab tadi memperkosa, terkejut saya dengar. maaf ya. Maaf. Tak maaf ya kepada para penonton. Maaf atas kelihatan bahasa saya ya. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk soalan pertama saya, Akhi, boleh kita teruskan? Sebelum itu, Akhi Fairuz ada nak kata apa-apa dalam ucapan pertama? Saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur, juga para pelajar yang bersama pada hari ini. Saya nampak saya sekarang ni tengah online juga melalui laptop. Saya mengharapkan lebih ramai lagi yang view, sebab yang banyak tonton sekarang ni di YouTube berbanding di Facebook. Jadi saya harapkan di YouTube ni maklumkan kepada kawan-kawan, kongsikan link untuk lebih ramai lagi yang tonton, insyaAllah. Baiklah, terima kasih ya. Boleh kita teruskan dengan soalan pertama, Akhi? Sila. Baiklah. Untuk soalan pertama saya ya, ingin bertanya kepada panel Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Baiklah, pada pandangan Akhi lah, ini soalan permulaan kita. Sebelum kita melakukan sesuatu perkara, kita mesti tahu maknanya kan. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah pornografi, ya, bahan pornografi. Baik. Ya, barang yang boleh kita dicegah ya. Tapi sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, boleh tak Akhi terangkan maksud pornografi, ya, serta implikasi undang-undang apabila remaja terlibat dengan pornografi? Silakan, Akhi. Okey, saya nampak macam ada sedikit masalah ni sebab ada gema. Ya, sebab saya nampak pun ada yang maklum pada gema. Jadi saya akan tukar earphone sekejap Boleh, silakan.
Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Okey, silakan. Tapi saya nampak masih lagi bergema. Bergema, mungkin. Sekejap. Okey. Mungkin tuan moderator boleh pakai earphone. Ya, saya sedang selesai. Sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya sekali lagi saya ucapkan tahniah syabas atau penganjuran, dan ini adalah kali pertama ceramah saya online yang menjadi moderator adalah pelajar sekolah. Okey, pelajar sekolah. So biasanya yang jadi moderator ni cikgu kaunselor, cikgu disiplin, para tenaga pengajar, tetapi hari ini para pelajar yang sangat hebat yang menjadi moderator di sebalik dan juga yang aktif di sebalik tabir untuk menjadikan program ni. Jadi boleh tepuk tangan sikit kot untuk mereka semua ni. Tahniah saya ucapkan, syabas ya. Kemudian yang kedua yang saya nak beritahu adalah saya juga nak melahirkan rasa berterima kasih pada semua yang sudi memberi masa pada hari ini. Hari ini Sabtu ya, Sabtu, dan kalau di Johor tu kan hari ini hari kedua bercuti. Saya di Kedah, dan di Kedah pun hari kedua bercuti. Dan kita faham pagi hujung minggu ni kebiasaannya sama ada kita tengok gadget, main games, tengok TV ataupun tidur sekarang ni ya. Tapi anda sudi memberi masa dan ruang untuk bersama, dan alhamdulillah ya, saya nampak semakin ramai yang bersama pada hari ini ya, view pun semakin bertambah insya-Allah. Baik. Berbalik kepada persoalan tuan moderator tadi ya. Tuan moderator menyebut pornografi ni apa sebenarnya? Ya, pornografi ni apa? Okey. Sebenarnya saya nak beritahu pada kawan-kawan, istilah pornografi ni bukanlah asing lagi dalam masyarakat kita. Ya, budak-budak sekolah, dan bila kita sebut tentang pornografi, mungkin kanak-kanak di sekolah rendah dia mendengar perkataan tu daripada istilah yang lain. Okey, video blue ya, ataupun video geli-geli, perkataan-perkataan yang menjurus kepada pornografi. Okey, itu satu perkara yang pertama. Dan kemudian yang kedua, bila kita nak sebut tentang pornografi ya, ia adalah kata ataupun daripada segi bahasanya dia datang daripada perkataan Greek ya, daripada Yunani. Zaman tamadun Yunani dahulu ya, istilah pornografi ni dia datang pada perkataan pornia, P-O-R-N-E-I-A, pornia, yang bermaksud pelacur. Jadi pornografi ni pada sudut bahasa bolehlah bermaksud aktiviti yang berlaku, aktiviti pelacuran yang berlaku lah. Ya, cuma ketika itu aktiviti pelacurannya rumah pelacur, seperti itu. Itu adalah pornografi daripada sudut bahasa, datang daripada perkataan Greek, bukan bahasa Inggeris. Tetapi daripada sudut istilahnya, maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris pornografi adalah sebagai sexually explicit material. Okey, maksudnya apa sahaja material, gambar, tulisan, bacaan, video, apa sahaja yang berbentuk seksual, ia adalah pornografi. Ya, dan di sini pula dia terbagi kepada dua pornografi, soft pornografi dan juga hardcore pornografi. Soft pornografi ni yang bersepah. Ya, bersepah kat mana? Daripada filem, cerita K-drama, drama-drama kat dalam televisyen, dalam YouTube, yang memegangkan konten di Instagram, di TikTok, bersepah soft pornografi. Soft pornografi dia tak bogel, tetapi perlakuan, tindakan, tulisan, video berkenaan menjurus kepada kelucahan. Sebagai contoh, challenge berjoget, ya, berjoget hingga menampakkan susuk tubuh badan. Ya, terutama yang perempuan. Walaupun dia bukanlah bersifat hardcore pornografi yang tak pakai baju terus, tetapi perlakuan dia boleh digambarkan sebagai soft pornografi. Begitu juga dalam adegan-adegan yang kita tengok dalam televisyen, dalam TV, dalam cerita, adegan bercumbu-cumbuan, ya, kiss, comolot. Hal ini memang mak bapak memang daripada kecil dia akan cuba tutup mata anak dia. Tengok sana, jangan tengok. Budak-budak kalau tengok cerita dengan mak bapak, ya, dia akan rasa awkward. Dia pun buatlah pegang handphone, tengok benda yang lain. Padahal dalam hati, ya Allah, apa benda yang dia buat tu? Ya? Sebenarnya benda macam ni berkaitan dengan hal-hal seksual, soft pornografi sangat banyak. Dan ia sebenarnya dah terdedah kepada kanak-kanak dan masyarakat daripada awal lagi. Budak-budak hari ni, mereka mendapat banyak input ataupun perkara bersifat seksual ni, terutama daripada YouTube. Bukan sekadar cerita yang biasa, bahkan daripada kartun animasi juga. Okay? Kartun animasi, cerita-cerita yang seperti sebagai Little Pony, yang mana dia ada satu
satu watak yang dia declare as a lesbian, ya. Begitu juga dalam YouTube, konten yang dibangunkan dia bukanlah superhero daripada Marvel ke daripada DCU ke, tetapi watak-watak ini digunakan Spider-Man, digunakan Elsa, dan diletakkan clickbait punya tajuk. Ya, Elsa pregnant, ya, Elsa marriage Spider-Man. Ya, konten-konten yang seperti itu dibangunkan demi view. Dan kita kena ingat, penyumbang kepada view yang paling banyak sekali kat dalam YouTube ni adalah kanak-kanak. Seorang kanak-kanak dia boleh tengok video tu berulang kali tanpa jemu sampai cemoh mak bapak dia. Ya, sebab itu kawan-kawan, ya, setelah lagu Despacito dalam YouTube mengungguli carta nombor 1 selama bertahun-tahun untuk video paling banyak orang tengok kat YouTube, 7 bilion. Tetapi selepas daripada itu dia ketinggalan nombor 2 sebab video yang paling banyak yang ditonton kat YouTube adalah Baby Shark Dudu. 7.2 bilion, ya, yang banyak ditonton oleh penduduk di seluruh dunia. Baby Shark Dudu. Ini bermakna kanak-kanak adalah penyumbang, ya, kepada view yang banyak berada dalam internet. Okey. Kenapa saya nak ceritakan benda ni? Ini bermakna kanak-kanak ini sangat mudah terdedah dengan bahan-bahan kelucahan, bahan-bahan pornografi daripada awal. Dan maaf cakap hari ni kawan-kawan, bila nak cerita tentang sejauh mana kanak-kanak ni bermula terjebak dengan pornografi, ada yang daripada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Adik-adik kita ni, anak-anak kita yang masih lagi budak lagi terdedah. Disebabkan apa? Gadget, handphone. Okey, handphone. Dan di sini ada peranan mak bapak. Yang cuma saya nak beritahu adalah material pornografi, ya, yang melibatkan soft pornografi ni kita susah nak elak, melainkan kita sama-sama menyatakan ketidakselesaan kepada hal berkenaan. Okey. Kalau ada yang buat double meaning joke pun adalah soft pornografi juga. Okey. Bayangkan buat double meaning joke, sebut tentang burung nampak kemaluan, sebut tentang, ya, karipap nampak kemaluan, sebut tentang apam nampak kemaluan, sebut batang nampak kemaluan. Ini adalah hal-hal yang menjurus kepada kelucahan, yang menjadi bahan lawak, ya, bahan lawak-lawak sesama budak-budak, sesama orang remaja, dewasa, hingga dah tak rasa apa-apa. Ya, common sense di situ dah tak nampak dah, disebabkan dah terbiasa kelucahan dalam masyarakat. Okey. So pornografi, saya nak beritahu, bukan sekadar drama, filem, YouTube, TikTok, bahkan ia juga hadir daripada nama-nama produk, iklan-iklan untuk produk, macam-macam. Okey. Nah, sekarang hardcore pornografi adalah satu istilah yang menjurus kepada video lucah, gambar lucah yang naked, ya, yang maksudnya yang bogel tu, ya, dan berbentuk visual hubungan seksual, sama ada dia hubungan lelaki perempuan ke, lelaki-lelaki ke perempuan-perempuan, ataupun apa jua genre tema yang ditetapkan dalam porn, ya, ia adalah hardcore pornografi. Dan ingat, ya, bila dia tengok soft pornografi, sedikit demi sedikit, ya, ketertarikan dia ataupun dia mula akan cepat trigger untuk menjurus kepada hardcore pornografi. Sebab itu when we said about this, Allah said wala taqrabu zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sebab bila Tuhan sebut jangan menghampiri, bukan jangan lakukan. Sebab bila ada berlakunya zina, pencabulan, rogol, liwat, dia banyak bermula daripada perkara yang mendekati zina. Apa perkara mendekati zina yang besar, yang ramai orang tak sedar benda ni, yang orang anggap benda ni biasa? Menonton video lucah. Okey. Dan bahkan yang menonton video lucah ni bukan sekadar kanak-kanak remaja, tetapi mereka yang ada di IPT, bahkan mereka yang dewasa, bahkan mereka yang dah berkahwin sekalipun, bahkan mereka yang dah pencen 50-60 tahun ke atas. Pornografi datang merosakkan masyarakat, remaja, budak sekolah, hingga akhirnya, ya, masyarakat kita hari ni sembahyang tapi porn. Mereka ni banyak bagi nasihat, tengok video lucah. Mereka ni, ya, jaga solat tapi bercakap lucah dengan orang lain. Disebabkan kebiasaan mereka memandang benda ni satu benda yang biasa dalam masyarakat. Nah, ni saya nak beritahu pada kawan-kawan yang menonton. Anda masih lagi remaja, jangan sesekali anda bermula terjebak. Kalau terjebak, please stop. Nanti hujung saya akan beritahu macam mana cara nak berhenti. Tetapi kalau masih lagi menganggap, alah relax abang, biasa lah budak-budak zaman sekarang kan. No. Ya, anda perlu tahu bagaimana pornografi ni bekerja, bagaimana pornografi ni dihasilkan memang khusus untuk merosakkan manusia di atas muka bumi ni. Okey. Dan saya nak beritahu pada kawan-kawan, ya, daripada sudut undang-undang, ya, sebenarnya tidak ada kesalahan ataupun akta untuk menghukum individu yang tengok video lucah.
Ada ke disabit di mahkamah? Lelaki ini ditahan kerana menonton video lucah malam tadi. Mana ada? Ya, ada tak orang yang tengok video lucah kat tempat-tempat awam, ya, kemudian tiba-tiba polis datang, kami tahan awak sebab kami dapati awak telah menonton video lucah. Memang tak ada. Undang-undang seperti itu tak ada. Undang-undang yang ada adalah yang di bawah klausa di bawah Seksyen 292 Kanun Kesiasaan. Ya, kesalahannya adalah mendownload atau menyimpan bahan-bahan lucah, sama ada bahan lucah dewasa ataupun kanak-kanak, pada handphone ataupun pada gadget. Ini boleh dipenjarakan 2 tahun dan juga bayar denda lah. Ya, itu ada. Dan kalau ada yang mereka sebenarnya melalui SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, memang mereka boleh detect siapa yang tengah akses pornografi. Apatah lagi kalau adik-adik nanti, budak-budak sekolah ni duduk kat IPT, dia akan guna Wi-Fi IPTA. Bila guna Wi-Fi IPTA, apa yang you access, pihak IPT boleh tahu apa yang anda cari. Sebab itu baru-baru ni saya ada ceramah dengan sebuah universiti, ya, mereka ni sampai tahap tutup wifi pada pukul 11 malam ke atas. 11 sampai pukul 5 pagi. Sebab ketika itu pihak teknikal mendapati yang paling banyak remaja ataupun mahasiswa akses 11 sampai 5 pagi adalah video lucah. Okay? Cuba you bayangkan bagaimana ketagihan ni merosakkan manusia. Dan memang tak ada, tidak ada atah untuk menahan mereka. Ada yang kata, kenapa tak blok je video pornografi? Ingat senang macam tu. Ya. Video lucah dia bukan hanya datang daripada laman web, guys. Bukan daripada Google je, tetapi daripada games keluar pop-up. Daripada mana lagi? Daripada Telegram. Daripada mana lagi? WhatsApp. Daripada mana lagi? Apa jua media sosial akan adanya benda hal macam ni. Bahkan kalau adik-adik main game, you main PUBG ke, main Mobile Legend ke, main Among Us ke, apa yang berlaku? Okay. Main game sekalipun, di sini akan ada anonymous, orang yang tak dikenali chat dengan kau, dan dia mula akan mengajar benda-benda yang bersifat seksual seperti ini. Bagi seorang kanak-kanak ataupun remaja yang baru nak mengenali dunia, ini adalah satu benda yang baru bagi dia, dan dia rasa macam tertarik ke arah itu. Hati-hati. Sebab itu nak block benda ni, dia memang tak dapat nak di block untuk akses, sebab capaian untuk mendapatkan pornografi terlalu banyak, terlalu terbuka. Ya, yang dapat dibuat adalah educate, awareness, sentiasa ingatkan, bagi tahu keburukan pornografi, kena cakap kenapa benda ni rosak, akan merosakkan, menjejaskan otak, merosakkan tindakan, perlakuan orang di sekeliling. Kena bagi tahu dan ulang. Cikgu di sekolah, para pelajar, mereka yang para pelajar, pengawas, kena beritahu. Dan pengawas janganlah terjebak pula benda ni. Banyak ruang yang kita boleh sentiasa ingatkan. Supaya mereka yang bergerak untuk mengatakan benda ni salah lebih ramai berbanding yang merasakan benda ni okey. Sebab hari ini pornografi dah dinormalisasikan. Apa benda normalisasi ni? Dia dah tak rasa apa-apa dan dia rasa benda tu biasa, guys. Okay? Ini nama dia normalisasi. Sebagai contoh, orang tu kalau dia buat dosa, dia mungkin rasa bersalah kali pertama. Tapi kalau dia melakukan lagi dan lagi, lama-lama dia tak rasa apa-apa. Ini namanya normalisasi. Begitu juga dengan kelucahan. Kali pertama dia terjebak, mungkin dia rasa takut, dia rasa macam jijik, dia rasa macam bersalah. Tetapi bila dia berulang lagi dan lagi, dia rasa biasa. Ini nama dia normalisasi. Normalisasi inilah yang kita nak lawan. Sebab kita takut. Bukan anda saja yang terjebak, bahkan adik-adik kita yang ada kat rumah tu, anak-anak kita, mak ayah yang sedang menonton ni. Okey, saya harap menjawab soalan pertama ni. Geram ni. Yalah, seperti yang Aki kata, daripada maksudnya, berbagai maksud. Kadang-kadang maksud tu datang daripada masyarakat, datang daripada ahli terdekat sendiri. Ya, dan seperti yang Aki terangkan, macam-macam kesan yang boleh dapat oleh bukan saja remaja macam saya, tapi kesemua. Tak kira faktor umur, tak kira anda berasal daripada mana. Pornografi ni dia luas, kan? Tak kira lah di internet, di kadang-kadang percakapan kita seharian pun ada bahan pornografi dalam tu, ya. Jadi terima kasih Aki kerana menjawab soalan pertama. Jadi ada soalan lagi, okay. Ini dah soalan kedua, Aki. Ya? Okeylah. Okey. Tadi kita dah tahu maksud. Kita dah tahu dari mana datang-datangnya pornografi ni. Jadi kita tahu yang
kalau kita tahu pun apa pornografi itu berasal daripada mana, tapi kita pun ada pilihan untuk tidak terjebak. Jadi kadang-kadang pornografi ini boleh menarik kita kan, menarik macam kita kadang-kadang tak indah pun pasal dia, tapi tiba-tiba kita tertarik. Jadi apa faktor ataupun punca-punca yang menyebabkan ketagihan pornografi dalam kalangan remaja pada hari ini? Benda ni kalau nak cerita ya, sebab saya tak pasti yang menonton ni kan remaja ataupun ibu bapa. Sebab yang patut lebih tahu kenapa remaja ataupun mereka ni ketagih pornografi, yang patut tahu ni adalah mak bapak ya. Sebab mereka ni yang patut kena pasti lebih awal bagaimana mereka nak tutup ruang-ruang daripada anak terjebak dengan benda ni. Tetapi it's okay. Walaupun hari ni yang menonton remaja, para guru, ya, tidak ada masalah sebab ya anda suatu hari nanti akan jadi mak bapak juga. Ya, that's mean you boleh educate anak-anak nanti insya-Allah. Baik. Bila kita nak tanya berkaitan dengan faktor punca, cuma sedikit tambahan yang berkaitan dengan istilah pornografi ni datang pada grade. Sebenarnya saya nak beritahu pada kawan-kawan ya, adik-adik yang menonton, pornografi ni sebenarnya bukanlah benda yang baru dalam masyarakat di dunia. Sebab daripada zaman dahulu lagi memang explicit material, ya, ukiran-ukiran lucah, rumah pelacuran, hubungan sama jantina dah berlaku daripada zaman Nabi Lut, ketika zaman Pompei, zaman tamadun Mesir, zaman Rom, Yunani, memang mereka membudayakan kelucahan ni. Mana-mana tamadun yang anda belajar di sekolah, banyak akan ada kes seperti ni. Ini selain daripada tamadun yang anda belajar, melainkan tamadun Osmaniyah ke Abbasiyah, itu pun ada sedikit isu-isu yang melibatkan seksual seperti ini. Ini bermakna benda ni dah lama. Cuma hari ini pornografi dia lebih datang, lebih tersusun sebab ia adalah industri yang besar di dunia dan dia sangat menguntungkan. Sedikit fakta saya beritahu sebelum ketagihan ini saya nak ulah ni. Pada tahun 2016 tak silap saya, ketika itu yang view pornografi dalam internet lebih kurang dalam 96 bilion. Penduduk dunia lebih kurang dalam 7 bilion je. 7 bilion, tapi yang view video lucah 90 bilion lebih kurang macam tu. 2 tahun berikutnya jumlah itu naik kepada 109 bilion jumlah tontonan video lucah dalam internet. Ini yang diakses daripada internet. Belum lagi melalui WhatsApp, belum lagi pada channel Telegram, belum lagi daripada apps yang bersepah yang ada kat dalam internet. Sangat banyak. Dan jumlah 109 bilion tontonan video lucah ni, jika kita nisbahkan dengan setiap seorang penduduk dunia, ini bermakna setiap seorang tu menonton 14 kali video lucah dalam masa setahun. You boleh bayangkan tak betapa dahsyatnya benda ni? Okay? Kenapa? Video lucah ni dia akan membuatkan seseorang tu mula akan ketagih. Okay? Itu saya tinggalkan persoalan tu. Tetapi kalau nak tanya, apa faktor yang menyebabkan kanak-kanak ni terjebak dengan pornografi? Kenapa zaman dulu pun boleh terjebak dengan pornografi? Kenapa remaja terjebak? Kenapa orang dewasa terjebak? Kenapa orang tua pun terjebak? Sebab benda ni mudah sangat untuk dapat. Tetapi untuk kanak-kanak dan remaja, ni saya nak cerita. Yang menyebabkan remaja dan kanak-kanak nak tahu tentang benda ni disebabkan mereka tidak mendapat didikan, terutama pendidikan seksualiti daripada mak bapak mereka sendiri. Okay. Darjah 1, adik-adik dah belajar dalam pendidikan kesihatan tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, apa anggota badan yang tak boleh disentuh. Tetapi ketika tu anda tak rasa benda tu macam relate dengan diri awak. Sebab cikgu bila cerita kat sekolah, dalam bab berkenaan, pada hari berkenaan saja. Ya, lepas tu cikgu akan pergi kepada bab yang lain. Jadi ingatan tentang benda tu, awak ada info tetapi you tak dapat relate dalam kehidupan. Okay? Begitu juga dalam subjek sains. Dalam bab pembiakan, darjah 3, darjah 4 dah belajar macam mana haiwan boleh membiak, pokok membiak, manusia membiak, sperma, ovum. Budak-budak faham benda ni. Tetapi apa yang mereka faham tu adalah asas saja. Asas saja. Hingga menimbulkan curiosity, rasa ingin tahu kepada anak-anak. Begitu juga dengan budak darjah 3 ataupun darjah 2 yang belajar tentang darjah 3, kafar, belajar tentang hadas besar. Bila belajar tentang hadas besar, di situ mereka ni perlu tahu kenapa orang tu perlu mandi hadas besar. Kenapa mandi wajib? Sebab keluar air mani. Ya, sebab keluar darah haid, berjimak.
term-term yang seperti ini budak belajar kat sekolah, tetapi adakah parents bersedia nak terangkan pada anak kalau anak tu bertanya dalam rumah? Okey. Hal seksual ni budak daripada kecil bertanya. Tuan moderator kita, Amir. Ya, betul ni Amir. Amir masa kecil mesti pernah tertanya-tanya tentang genital, kemaluan. Kenapa kemaluan saya ni menegang? Kenapa kemaluan saya ni pagi sikit-sikit tegang. Lepas tu nampak benda-benda yang macam seksual sikit je, kenapa menegang Kalau you nak tahu benda ni, Amir akan tanya siapa Tanya pada mak bapak ke ataupun diam je tak tanya siapa-siapa? Ke sembang dengan kawan-kawan? Amir nak tanya Amir. Apa cerita? Bapak. Amir nak tahu Amir tanya siapa? Tanya bapak. Bapak jawab apa? Bapak kata masa saya kecil dia kata saya tak cukup umur lagi. Itu adalah jawapan yang betul, tetapi kalau masih lagi gunakan perkataan itu sekarang, maaf cakap, anak akan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau sekiranya dia tak dapat jawapan tu, dia akan cari sendiri. Daripada mana? Handphone. Ya. Perkataan ke, apa yang berlaku pada diri dia ke, jimat ke, bersetubuh ke, apa ke, bila benda ni dia dah bermain dalam fikiran dia daripada darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kemudian masa dia dah ada media sosial, ada IG masa form 1 ataupun darjah 6, ada pula individu yang ajar dia benda ni. Awak rasa apa yang boleh jadi pada dia? Ya. Sepanjang kehidupan dia, dia tertanya-tanya tentang hal ini. Kenapa mak tak solat? Kenapa mak boleh keluar darah haid? Kenapa mak boleh mengandung? Kenapa mak boleh melahirkan anak? Kenapa breast mak boleh keluarkan susu? Ya, kenapa lelaki kena khatan, kena sunat? Ya, kenapa lelaki perempuan perlu berkahwin? Kenapa saya masa mak berkahwin dulu gambar saya tak ada dalam album kahwin ni? Ya. Terlalu banyak persoalan yang timbul oleh kanak-kanak. Tetapi ketika itu ibu bapa tak bersedia nak bercerita benda ni. Soal seksual bukanlah benda yang biasa nak disentuh. Betul. Paling kurang mak bapak diamkan. Mak bapak tak akan cerita. Mak bapak akan elak nak jawab. Dan paling takut mak bapak marah kau. Mak bapak kata, apa benda kau ni bang? Tanya soalan ni, nanti mak cili mulut kamu tahu. Cuba bayangkan masa awak tanya pada mak, budak lelaki kan, mak, nak tanya seks tu apa? Kan? Tak sempat nak tanya, tak habis lagi perkataan, nak tunggu jawapan. Mak ni, ya, dia boleh pula pegang pisau masa tu kat dapur. Kau tanya lagi mak nanti, siap kau. Mak potong, mak sunat kau kaki dua. Ya. Budak-budak dia jadi takut guys. Ya. Sebab bila sebut perkataan seks, sebut tentang kondom, sebut tentang kemaluan, sebut tentang jimat bersetubuh, masyarakat nampak benda ni lucah. Budak tak perlu tahu. Kalau dia budak-budak tak perlu tahu, ataupun budak-budak ni mak bapak tak bagi tahu, rasa-rasa mereka akan tahu pada siapa? Satu, mereka akan tahu pada pornografi. Kedua, dia akan tahu pada kawan-kawan dia. Dan kawan-kawan ni tahu sebab apa? Mak bapak dia cerita ke? Tak. Sebab kawan-kawan dia ni belajar pada pornografi. Janganlah in denial mak bapak zaman sekarang. Anak-anak makin cerdik. Anak-anak makin tahu untuk mencari benda-benda macam ni. Ya. Bila mereka dah terjebak dengan satu video, maaf cakap, susah mereka nak patah balik ke belakang. Sebab pelakuan mereka bukan sekadar tengok pornografi, tetapi pelakuan mereka sampai ada acting out. Terlibat dengan masturbation, onani segala bagai. Ini kita cerita kemudian. Ya, curiosity, kanak-kanak dan remaja nak tahu tentang kemaluan, genital mereka. Kenapa lelaki boleh keluar air mani? Kenapa sperma macam tu? Apa fungsi testis ni? Kenapa perempuan ada rahim? Perlu dijawab dengan cermat oleh mak bapak seadanya untuk anak ni, ya, dapat ilmu yang tepat daripada parents, daripada dia belajar tentang seks daripada pornografi. Malangnya majoriti hari ni Sangkut tu. Pornografi. Okey? Itu je. Sebut hubungan seksual, nampak porn. Hubungan seksual, video blue. Ya, kesian kawan-kawan. Sebab inilah benda yang kita kena ulas, kena cerita lagi dan lagi. Parents jangan takut. Ya, kalau adik-adik kat sini, ya, kalau nak tahu benda ni, memang parents tak bersedia. Sebab itu saya, hujung tahun lepas saya keluarkan satu e-book, ya, formula mudahnya mendidik pendidikan seksualiti kepada anak sendiri.
Nah, dalam e-book ni selain daripada apa yang parent perlu didik anak daripada baby sampailah remaja, saya juga menyediakan skrip komunikasi apa yang parents perlu jawab kalau anak tanya tentang seks, anak tanya tentang liwat tu apa mama, anak tanya onani tu apa ayah, anak tanya apa namanya macam mana saya boleh dilahirkan. Parents boleh jawab dengan mengaitkan halal haram, dosa pahala, daripada subjek daripada kefahaman berkaitan dengan penciptaan Tuhan, berkaitan dengan aspek yang kita, daripada aspek apa namanya sudut agama itu sendiri. Jangan takut sebab benda ni tak perlu lagi anak-anak pada hari ini menanggung sikap yang acuh tak acuh parents dalam mendidik benda ini kepada anak. Okey, itu satu faktor yang membuatkan budak-budak boleh terjebak dengan pornografi. Okey, yang kedua, diajar oleh kawan-kawan. Bila kawan-kawan guys, jangan kita anggap budak-budak darjah 1, darjah 2 ni parents kat rumah dia orang ni pantau apa yang anak tengok daripada handphone. Darjah 1, darjah 2 kalau mereka dah terjebak benda ni, memang tak pelik kalau dia cerita semua tu kepada kawan-kawan dia kat sekolah. Dan anak kita, anda adik-adik, anda pun tahu daripada kawan-kawan juga. Sebab tu saya kalau ceramah kat sekolah, saya akan tanya pada pelajar. Okey, sekarang cuba tengok muka kawan kiri kanan, depan belakang. Okey, cuba tunjuk sikit siapa yang ajar anda tentang seks. Lepas tu dia akan tunjuk, dia bang. Dia kat belakang bang, kat depan saya ni bang. Ini bermakna remaja memang banyak tahu benda ni daripada kawan-kawan. Okey, yang ketiga, daripada mana mereka boleh terjebak dengan pornografi? Mereka tanpa sengaja. Bagaimana dengan caranya? Main games, keluar pop-up. Yang sebab kita kan main game dia percuma, jadi dia keluar ads. Ads ini, pop-up ini yang kadang-kadang ada mengandungi kandungan explicit sexually material seperti yang saya sebutkan tadi. Gambar orang yang seksi tak berpakaian. Dan bila seorang kanak-kanak klik, dia akan membawa budak ni akses kepada laman porno ataupun laman lucah yang lain. Kesian lah. Okay. Yang kelima, yang keempat tadi, ketiga, yang kelima, dia ni diajar oleh individu yang dia kenal ataupun tak kenal di dunia nyata ataupun di media sosial. Di dunia nyata ni siapa? Kadang-kadang yang ajar dia bapa saudara dia. Kadang-kadang dia tu tak diajar secara formal oleh atuk dia, tetapi atuk dia tengok video lucah, save dalam folder, cucu dapat buka dan cucu tengok. Benda ni banyak guys. Itu juga kadang-kadang bapa simpan video lucah, anak main handphone, anak terjebak dengan benda ni. Sekarang ni kita nampak budak-budak hari ni bermasalah, budak-budak hari ni kenapa terlibat benda ni, tetapi peranan orang tua di sebalik kenapa budak-budak ni boleh terjebak. Okey. Dan satu lagi ni di dunia media sosial yang saya sebutkan tadi, Instagram, TikTok, Plato, macam-macam lah apps hari ni yang mengumpulkan budak-budak dalam tu. Yang mana bila perbincangan orang dewasa ataupun remaja dengan kanak-kanak, mereka ni mudah untuk memanipulasi kanak-kanak untuk keperluan seksual dia. Kat sinilah dia cerita dengan budak tu, adik ni tahu tak macam ni, cerita pasal zakar, cerita pasal vagina, cerita pasal video lucah. Budak-budak dia tak tahu apa-apa, tapi bila dia diajak oleh seseorang pada benda yang ada pada tubuh badan dia, pada penis dia, pada vagina dia, orang tu cerita pula benda tu dan parents dia tak pernah cerita, memang dia ada rasa syok dan tertarik kepada benda tu. Bahkan orang tu sedang manipulasi dia untuk mendapatkan gambar lucah dia ke, untuk hantar video lucah dia ke, untuk ajar budak tu memuaskan nafsu dia ke. Hati-hati. Parents jangan in denial. Jangan. Sebab kadang-kadang budak-budak terjebak video lucah pun sebab kita lah. Kita yang tak alert tentang betapa pentingnya kita didik anak tentang sexual education ni sendiri. Okay? Nah, sekarang ni katakanlah budak tu dah terjebak. Kenapa sampai boleh terjebak? Macam ni ya kawan-kawan. Dalam otak kita ni, ada satu bahagian yang penting pada manusia yang tidak ada pada haiwan. Ni bahagian depan ni. Depan otak kita ni ada namanya PFC yang dipanggil sebagai prefrontal cortex. Okey. Apa fungsi prefrontal cortex? Sebab dia tak ada pada haiwan, dia ada pada manusia. Sebab ini bahagian yang berfungsi untuk buat keputusan, pilihan, penilaian, benda-benda yang baik, keputusan untuk melakukan hal baik ni semua kat bahagian depan ni, prefrontal cortex. Tetapi bagi mereka yang terjebak dengan pornografi,
sedikit demi sedikit bahagian limbik sistem tengah-tengah otak ni, dia akan mula menghasilkan dopamin. Dopamin ni hormon pada otak. Dopamin yang dikeluarkan sangat banyak hingga menenggelamkan bahagian depan ni, prefrontal cortex. Dopamin ni memang akan sentiasa dirembeskan, dikeluarkan. Disebabkan dia akan dikeluar disebabkan bila kita buat satu benda yang happy, yang menyeronokkan kita. Apa contoh benda yang seronok kita buat? Makan, tidur, jumpa kawan, main futsal, kita seronok. Tetapi dopamin yang keluar ketika kita buat benda yang bahagia, yang seronok, terkawal. Maksudnya normal. Tetapi bila seorang kanak-kanak dah terjebak dengan soft pornografi, terjebak pula dengan hardcore pornografi, dopamin yang dikeluarkan tu sangat banyak tanpa kawalan hingga dia pergi pada bahagian PFC ni dan menenggelamkan fungsi otak yang ada kat depan. Ini ada nampak visual yang dipaparkan ni. Sebab itu bila dia nak mencapai rasa seronok, pornografi. Bila dah nak tidur, tak boleh nak tidur, tengok video lucah. Okey, bila terangsang satu benda, tengok kat depan mata, balik rumah tengok lagi video lucah. Sebab apa? Otak dia ni dah accept dan adapt yang dia akan mendapat kebahagiaan, keseronokan selepas hanya menonton video lucah. Itu ketagihan pornografi. Sebab itu bila orang kata tengok porn, salah satu cara nak berhenti adalah solat. Solat buat, tetapi ia bukanlah salah satu rawatan yang mampu untuk mencegah you daripada ketagih pornografi. Sebab solat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dan ia adalah wajib. Tetapi pornografi dia melibatkan otak. Dia melibatkan masalah psikologi. Melibatkan sexual disorder, bahagian ketagihan otak tu sendiri. Dan bahagian otak yang rosak ni hanya dapat dipulihkan bila mana ia berhenti menonton video lucah tu selama 90 hari ke 120 hari. Bukan sekejap. 3 bulan ke 4 bulan. Lama untuk memastikan PFC bahagian otak depan ni kembali pulih seperti sedia kala. Sebab itu, pornografi ni digelar sebagai the new drug, dadah alaf baru. Ketagihan pornografi akan membuatkan individu tu dia lebih teruk lagi otak dia rosak berbanding orang yang ketagih dadah jenis kokain. Dan ini adalah kajian. Dan otak yang rosak bagi penagih dadah 3 bahagian otak. Tetapi yang menonton pornografi otak yang rosak 5 bahagian. You bayangkan. Kenapa jadi macam ni? Nah, sekarang ni otak depan ni banyak dah dopamin yang masuk, menenggelamkan fungsi otak yang depan. Jadi bila dia dah tengok pornografi, dah tenggelam, dia dah tepu dah dengan apa yang dia tengok, apa yang dia akan buat? Dia mula akan ada acting out. Kalau dia seorang anak pengasuh, mak dia asuh budak-budak, apa acting out dia? Dia dah tepu dah tengok video lucah, dia mula akan mencari lagi benda yang lebih daripada itu. Apa dia? Mula akan mencabul ataupun merogol budak yang mak dia jaga kat rumah. Okay. Kalau dia seorang abang, dia dah tepu dah otak dia tengok benda yang sama, apa yang akan jadi pada dia? Dia mula akan rosakkan adik perempuan di dalam rumah. Kalau dia seorang ayah, dah tepu dah tengok pornografi, ada isteri dia dalam mata, apa yang dia akan buat? Dia akan mula melakukan hal ini kepada anak dia sendiri. Kalau dia seorang atuk yang dah tak lama dah tak melakukan hubungan seksual dengan nenek dia selepas menopause tu, apa yang dia akan buat? Dia akan melampiaskan nafsu dia kepada cucu dia. Sebab apa ni? Otak yang rosak. Benda ni guys, nak diceritakan perlu terus terang, detail, supaya orang faham kesan jangka pendek, kesan jangka panjang. Kalau kita cerita pornografi, pornografi ni kita macam ni, tak boleh. Dia kena cerita sampai tahap detail seperti ni, barulah orang akan tahu betapa dahsyatnya pornografi. Itu belum lagi efek lagi kepada hubungan seksual antara suami isteri. Belum lagi saya cerita berkaitan dengan bagaimana pornografi ni merosakkan bahagian ketegangan zakat seorang lelaki, merosakkan otak seorang individu berkenaan kepada lelaki, kepada perempuan. Itu sahaja tuan-puan. Dan akhirnya hiduplah penagih pornografi ni bertahun-tahun, bahkan berbelas tahun hingga sampai berpuluh tahun. Sampai bila nak berhenti? Di mana kekuatan itu? Kekuatan untuk buat pilihan tu telah rosak disebabkan apa yang telah rosak di hadapan otak dia ni. Apa lagi yang boleh dibuat? Melainkan individu tu sedar, dia dah ketagih dan dia perlu dibantu. Kalau dia rasa I'm okay, saya tengok porn je, saya bukan rogolan orang, dia akan berada dalam masalah tu sampai bila-bila.
Nanti hujung saya akan bagi tips dia. Tapi saya nak beritahu faktor dia tadi itu 5 perkara tadi, dan kemudian saya nak beritahu pada kawan-kawan ya, apa yang menyebabkan remaja boleh ketagih itu sebab otak dia tu. Ya, dopamin yang dia rembeskan membuatkan dia akan mula tertarik lagi dan lagi dan lagi. Itu pencabulan berlaku, belum lagi dia merosakkan diri dia dengan cara apa? Onani, masturbation. Ini pun ketagihan yang besar dalam kalangan remaja mahasiswa yang ada pada hari ini. Masturbation, onani ataupun bahasa budak toceng. Ya. Ini masalah. Amir mesti tahulah tentang kawan-kawan dia, macam-macam cerita Amir kan. Jadi itu saya menjawab soalan berkaitan dengan faktor dan juga punca ketagihan pornografi. Wallahu alam. Allahuakbar. Terima kasih ya ahli panel Fairuz kerana sudi menjawab soalan yang kedua tadi berkenaan dengan faktor-faktor ya, punca-punca yang menyebabkan kita terlibat dalam pornografi ini, dan macam-macam kesan yang kita dapat dengar daripada penjelasan ahli Fairuz di mana dia boleh merosakkan tubuh badan kita, merosakkan diri kita dari segi psikologi ya, dari segi pemikiran, dan kesannya sangat-sangat bahaya kepada masyarakat semua. Jadi boleh tak Akhi cerita pengalaman Akhi dengan, mungkin Akhi pernah cuba membantu pesakit, kita boleh katakan pesakit pornografi ini, dalam membantu mereka untuk menyedarkan diri mereka, dalam membantu mereka untuk menyelesaikan masalah untuk terlepas daripada pornografi. Boleh kongsikan sedikit je, jangan banyak-banyak. Sebenarnya saya, macam mana saya nak cerita, sebab saya dah selalu cerita benda ni kan, tetapi bila saya cerita waktu itu, yang mendengar ataupun yang membaca adalah orang itu saja. Orang lain tak tahu. Ya, walaupun saya rasa saya dah sampaikan banyak kali, tetapi yang mendengar waktu itu adalah kelompok itu saja. Kelompok yang lain tak tahu lagi. Macam contoh video ML Studio yang saya buat. Video di YouTube yang tengok 50,000 orang, 120,000 orang. Tetapi penduduk Malaysia ni ada 30 juta lebih. Berapa ramai lagi yang tak sampaikan maklumat ni? Yeah? That's why bila ada remaja yang mesej saya kat Instagram, yang mesej saya di Twitter, parents yang mesej saya di dalam Facebook, yang WhatsApp saya, yang call, ramai. Ya, sebab itu dia macam ni ya. Bila orang bertanya saya tu, kalau saya mula update tentang ketagihan pornografi, maka ramailah yang akan mesej, bang bantu saya bang. Tuan, saya ni dah berkahwin, suami saya terjebak dengan porn. Tuan, bantu saya, anak saya terjebak dengan pornografi. Susah sebenarnya nak bantu, ya, nak bantu. Ya, sebab benda ni dia adalah satu benda yang memalukan. Ya, dan ia memerlukan daya yang kuat pada diri sendiri untuk berhenti, dan sokongan orang sekitar. Parents memang dia tak dapat terima kalau tahu anak dia terjebak dengan benda ni. Dia jahat macam mana, tapi kalau anak terjebak, dia akan marah, dia macam rasa nak pukul. Ya? Tetapi biasanya yang saya akan nasihatkan pada mereka, kena buat pelan jangka panjang, pelan jangka pendek. Kena check seminggu berapa kali you terjebak, berapa kali you akan tertengok. Okay? Kalau masturbation, onani tu berapa kali seminggu, berapa kali sebulan. Ya, maka selepas itu minggu seterusnya kurangkan sedikit demi sedikit. Kalau 7 kali minggu itu, minggu seterusnya jadikan 6. Kemudian kurangkan pula jadi 5, 4, 3, 2, 1. Pelan jangka pendek. Dan selepas kita tinggalkan sedikit demi sedikit, aktifkan diri. Ingat ya, remaja kanak-kanak ni energi mereka sangat banyak. Kalau energi mereka tak dihabiskan untuk bermain, berlari, buat satu benda yang meletihkan, mereka akan meletihkan diri mereka dengan buat hal-hal yang macam ni ya. Okay. Amir, saya nak beritahu tuan moderator. Saya kalau kat Instagram, kalau saya buka sesi Q&A, ya, saya akan buka sesi Q&A kat IG story, saya kata kalau ada soalan tanyalah. Ya. Kalau ada 100 soalan, lebih kurang 90 orang pelajar yang akan bertanya tentang pornografi, ketagihan onani, ya, ketagih pornografi. Jadi ini bermakna kanak-kanak dan remaja mereka perlukan individu yang mereka percaya untuk luahkan. Tetapi susah mereka nak jumpa sebab hal ini dah dinormalisasikan oleh YouTuber, oleh influencer, oleh social media influencer. Bukan semua, tetapi ramai yang macam tu. Ya. Itu saya nak beritahu kepada kawan-kawan lah. Saya nak kendalikan benda ni, macam-macam kes lah. Dan saya tak sanggup nak cerita sebab kadang-kadang berbunyi lucah sangat. Ya.
tak sesuai untuk tontonan umum. Kalau program tertutup, ya, tak ada live, boleh saya cerita detail. Tapi kalau umum ni saya takut nanti orang salah faham, macam cerita benda lucah pula. Tetapi memang sangat lucah hal yang berlaku ni, dan kalau saya cerita tu memang tak termasuk akal cerita-cerita mereka ni. Wallahualam. Wallahualam. Yalah, jadi kita tengok daripada komen, ada soalan daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Salam, soalan daripada PIBG. The best way nak ajar anak-anak sekolah rendah, macam mana tu? The best way nak ajar anak-anak sekolah rendah tentang bahaya pornografi, ya, umur mereka macam mana nak, kita nak, mungkin kadang-kadang mereka tertanya pada waktu usia yang muda. Jadi apa langkah yang terbaik untuk ajar anak-anak, dan umur yang sesuai bila untuk menerangkan tentang benda-benda ni? Okey, soalan ni bagus. Cuma ya, untuk mengajar anak tentang benda ni, dia bukan secara direct. Saya sebenarnya kalau untuk budak-budak sekolah, ya, subjek pendidikan Islam, pendidikan kesihatan, ya, di tadika, guru-guru kan dia mengajar anak-anak mengenali anggota badan, tangan, kaki, mata. Ya, bila kita fokus berkaitan dengan mata, cuba ceritakan fungsi mata tu apa? Untuk melihat. Melihat apa? Kebesaran Tuhan, melihat benda-benda yang baik, dan Tuhan larang kita melihat suatu benda yang tak elok. Sebagai contoh, aurat orang lain. Aurat siapa? Adik-beradik kita, sepupu kita. Ya, melihat aurat kita sendiri pun tak digalakkan dalam agama itu sendiri. Apatah lagi melihat aurat ataupun kemaluan adik-beradik yang lain. Ya, di sini anak akan tahu mata kita ni perlu dijaga daripada melihat benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi guru ibu bapa juga boleh terangkan pada anak realiti yang anak bakal jumpa dalam internet, dalam televisyen. Begitu pada anak-anak hari ini, mereka, ya, zaman awak ni sangat mencabar sebab individu yang berpakaian senting, yang berpakaian ketat, yang menjolok mata sangat banyak. Okey, sebagai contoh, ya, mungkin anak-anak kita minat Blackpink kan, Lisa-nya, Rose segala bagai tu kan. Kita tengok Blackpink. Tetapi di situ berbalik kepada kita jaga mata, ya, anak perlu faham pakaian yang mereka pakai itu adalah satu pakaian yang tak sepatutnya sebab terlalu seksi, menampakkan aurat tubuh badan. Tapi kita sebut mereka bukan Islam. Kita yang beragam Islam perlu menjaga pemakaian kita sebab Tuhan perintahkan, ya, untuk lelaki seperti ini, perempuan seperti ini. Nampak bagaimana nak kaitkan mata dengan kandungan-kandungan yang seperti ini. Okey. Selepas daripada itu, anak-anak pun perlu tahu ada cerita-cerita yang kadang-kadang memaparkan adegan berpelukan, adegan yang tak sepatutnya. Apa yang anak kena buat, ya? Mereka perlu tahu mata mereka ni perlu mengelak daripada menonton. Sebab begitu pada dia, bila kita tengok, ya, mata kita tengok, yang akan efek adalah otak kita. Otak kita tak selesa, tapi kita rasa nak tengok. Sebab itu Allah minta kita jaga mata kita. Ya, kaitkan pula dengan surah An-Nur ayat ke-30. Wahai laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan, pelihara kehormatan ataupun jaga kemaluan. Ayat ke-31 surah An-Nur Allah sebutkan, wahai wanita-wanita beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan, kehormatan dan menutup aurat. Nampak tak bagaimana mudahnya kita nak cerita pada anak-anak kita? Ya, tundukkan pandangan tu bukan sekadar jalan, tunduk pandangan terlanggar, ya, tiang kat sekolah tu, bukan. Tetapi menundukkan pandangan adalah menghalang kita halang kita ni cuba sedaya mungkin melihat sesuatu benda yang membawa kepada kemaksiatan, kelucahan. Ini adalah mujahadah untuk anak-anak kita pada zaman ini yang sangat mencabar. Ya. Dan bila mana anak dia dah tahu, oh, kena jaga pandangan mata. Allah ciptakan mata kita ni dengan sempurna. Allah ciptakan kita mata ni untuk kita menuntut ilmu, untuk kita baca Al-Quran, melihat keindahan alam. Amat malang sekali kalau kita tak jaga mata kita dengan melihat kandungan-kandungan yang bersifat seksual. Dan ibu bapa, guru juga kena pesan kepada pelajar, kalau sekiranya siapa yang dah terlibat ataupun dah ada yang kalau sekiranya adik-adik tengok video, tengok YouTube, tiba-tiba ada nampak kandungan-kandungan orang tak berpakaian ke apa, please stop. Sebab kalau adik-adik dah mula tertengok, awak mula akan cari lagi. Ya, yang menyebabkan budak-budak hari ni dia tertarik dengan benda ni sampai ketagih disebabkan tidak ada siapa yang cerita benda ni sebagai satu ancaman. Maka dia akan menjadikan pornografi sebagai kawan karib dia.
Itu kaedah-kaedah yang boleh disampaikan. Itu yang saya sebutkan. Pendidikan seksualiti ni, dia perlu berlangsung dengan cara kaitkan dengan alam, ciptaan Tuhan, halal haram, dosa pahala, berkaitan dengan psikologi kanak-kanak remaja itu sendiri. Barulah mereka akan faham. Ya. Cuma kaedah ni untuk mereka sebelum terjebak dan sebelum terjumpa. Tetapi kalau dia dah terjumpa, dia tak terkejut. Sebab parents dah cerita, sebab cikgu dah cerita. Ya. Kalau parents dia kata dalam YouTube ni bukan semua video Omar Hana je, bukan cerita boy-boy je, tetapi ada video-video yang kalau awak tak jaga akan muncul video-video yang orang berpakaian singkat lah, orang ada adegan berpelukan, berciuman lah. Tak boleh macam tu. Sebab benda tu akan membuatkan kita rasa macam tak selesa awalnya, tetapi lama-lama kita akan rasa seronok. Kan? Anak perlu tahu daripada awal. Ya, saya menggunakan satu bahan bacaan, ya, sekejap saya tunjukkan, ya, berkaitan dengan bedtime story. Ini tulisan Dr. Ana Yasmin. Saya pernah promote itu kat Facebook. Berkaitan bagaimana nak educate anak tentang diri mereka. Mana tajuk dia ni? Tajuk buku ni apa namanya? Our eyes are a gift from Allah. Okay? Jangan beli buku suruh anak baca. Ya, anak kita, mereka ni, untuk mereka bawah 12 tahun ni, untuk membina mereka ni minat baca buku, bukanlah kita beli buku banyak-banyak suruh dia baca. Tak. Tetapi kita yang bacakan buku untuk dia orang. Waktu yang paling terbaik untuk bacakan buku pada anak sebelum mereka tidur. Dalam buku ni saya nak tunjukkan. Ya. Mula-mula dia ceritakan tentang bagaimana Allah ciptakan mata kita. Ya, kemudian ya, jaga pandangan aurat tu. Dan selepas pada tu dia ceritakan bagaimana untuk pastikan anak-anak ni tak terjebak dengan benda ni. Sebagai contoh, satu muka surat ni cerita firstly because it show, dia kata berkaitan dengan pornografi. Kenapa pornografi ni akan merosakkan pandangan mata kita? Maka Dr. Ana Yasmin sebut firstly because it shows someone's aurat which we are not supposed to see anyway. So anak akan faham. Tak boleh tengok aurat orang lain, apatah lagi benda yang bogel depan mata ke dalam video, sama je. Ya. Benda ni perlu didikan yang panjang, berhari-hari. Kalau parents faham, anak kita ni hari-hari dengan kita. So, bila anak kita hari-hari dengan kita, ruang untuk beri masa pada dia untuk didik benda ni sangat terbuka luas. Okay? Dan saya harap menjawablah pertanyaan tadi. Bagaimana cara nak menyampaikan tu. Alhamdulillah, terima kasih Aiful Fairis. Berharap jawapan-jawapan yang diberikan oleh Aiful Fairis tadi dapat dijawab oleh pertanyaan di ruangan komen. Sebelum kita teruskan perbincangan kita, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua memandangkan dunia sekarang dilanda COVID-19, saya ingin mengingatkan anda supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, sentiasa memakai mask muka apabila berada di tempat awam, sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa membasuh tangan dan atau menggunakan sabun pembasmi kuman hand sanitizer. Okay? Dan juga jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Saya ulang sekali lagi, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YDIM pada hari ini. Dan juga jangan lupa like, share dan subscribe ya channel Akhi Fairuz. Akhi Fairuz ada channel YouTube ya, Akhi? Akhi Fairuz Al-Nyekawi, tapi saya dah tak update dah lebih kurang dalam 7-8 bulan lah. Tak sempat lah. Oh, tak apa. IG ke Facebook mungkin? Cari je Akhi Fairuz. Cari Akhi Fairuz Al-Nyekawi, you akan jumpa lah saya. Kat Instagram ke, kat TikTok ke. Tapi kat TikTok saya tak sempat lagi buat video. Tak apa. Kita berehat, kita santai-santai, kita relax, kita bagi penonton-penonton kita berehat dulu. Akhi pun mungkin haus, mungkin boleh minum air sekejap. Okay? Okay lah, kita terus ke soalan terus boleh Akhi? Okay, sila. Baiklah. Pada pandangan Akhi lah kita dah tahu kesan, kita dah tahu punca, kita dah tahu kesan, kita dah tahu macam mana nak cara mendidik anak. Kadang-kadang remaja ni, kita khusus kepada remaja. Kadang-kadang bila mereka dah terjebak, mereka nak keluar. Mereka nak keluar, mereka nak cari tempat untuk bebas daripada pornografi ni. Tapi kadang-kadang dia tak jumpa. Nak jumpa cikgu, mungkin cikgu pergi. Nak jumpa ibu bapa, kadang-kadang mak bapak pun busy kan. Adik-beradik mungkin haluan sendiri.
Jadi macam mana kita nak cari tempat nak meluahkan apa yang kita rasa, nak menyelesaikan masalah pornografi dalam diri kita? Boleh Hafiz, silakan. Sekejap Boleh, silakan. Untuk kita beritahu bila mereka ni ada masalah tentang hal yang seperti ni, nak dapatkan bantuan kat mana, daripada siapa, sebenarnya nak beritahunya adalah di Malaysia belum lagi ada satu badan yang khusus untuk membantu mereka yang ada masalah ketagih pornografi. Ya. Kalau di Amerika Syarikat, mereka ada satu gerakan yang bernama Fight the New Drug. Ya, kalau anda search di Google, Fight the New Drug ni adalah gerakan daripada USA yang memang sangat giat untuk membantu mereka yang dah ketagih pornografi. Sama ada ketagih pada zaman kanak-kanak, remaja ataupun dah dewasa sekalipun, mereka bantu. Dan mereka akan memantau. Sebab mereka ada satu dana di sebalik mereka untuk menyebarluaskan kempen ini. Dan saya difahamkan juga Google juga memberikan kepada mereka dana, ya. Sebab Google, mereka tak boleh nak sekat segala pornografi yang ada dalam Google tu sendiri, ya. Sebab benda tu sangat banyak, ya, sangat banyak. Okey. Tetapi yang mereka mampu buat adalah untuk membantu gerakan-gerakan yang seperti ini untuk menyebarluaskan awareness, advokasi dan prevention supaya orang lain yang belum terjebak stop. Okay? Yang dah terjebak boleh berhenti. Nah, sekarang ni kalau kita nak cerita tentang ketagihan, apa jua ketagihan, dia melibatkan psikologi. Dan bila melibatkan psikologi, yang boleh membantu kita adalah mereka yang faham dan pakar dalam bidang ni. Okay? Sebagai contoh, psikiatris. Kalau kita sebut psikiatris ni, kalau kita tengok klinik psikiatris, kita nampak klinik orang gila ke? Sebenarnya tak. Ya, psikiatris ni dia membantu dalam isu-isu yang melibatkan masalah kesihatan mental. Sama ada mereka ada depression ke, anxiety ke. Sebenarnya sexual disorder ni pun adalah termasuk dalam berkaitan dengan masalah kesihatan mental jugalah. Ya, bila kita dah tertarik pada satu benda, dah sampai ketagih, tak boleh nak berhenti, perlu rujuk dengan pakar, sama ada psikiatris ataupun psikologis. Ini ada di klinik dan di hospital. Tetapi orang nak pergi ke jumpa psikiatris, nak cerita, pergi bagi kecemasan, saya ada masalah ketagih pornografi, saya nak jumpa, nak rujuk dengan psikiatris. Memang taklah. Apatah lagi kalau yang pergi tu budak-budak sekolah, lagilah kena basuh. Kau ni budak-budak dah menyusahkan mak bapak kan. Dan nanti kan jadi satu hal pula kan. Itulah yang agak sukar ketika ini, disebabkan pihak yang berautoriti belum ada lagi yang betul-betul dibangunkan untuk memastikan mereka ada tempat untuk rujuk. Kanak-kanak ke, remaja ke, dewasa ke, yang dah berkahwin ke, atuk nenek ke, tidak ada satu organisasi yang betul-betul membantu untuk mereka ni daripada segi berubah dan proses untuk berhenti. Kalau di sekolah, para pelajar jangan lepaskan peluang untuk bertemu dengan kaunselor. Saya faham. Budak-budak sekolah ni disebut tentang kaunselor sekolah, dia dah ada skeptikal lah. Tak nak cerita dengan cikgu kaunseling, nanti dia tu membawa dengan cikgu-cikgu lain. Itu selalu saya dengar kan. Betul tak, Mem? Betul kan? Dia kata, tak nak cerita dengan cikgu kaunseling. Cerita-cerita nanti habis satu bilik guru dia akan membawang cerita saya. Kan? Itu yang agak susah nak beritahu lah. Tetapi seorang kaunselor yang bertauliah, hal klien dia akan rahsiakan. Itu saya nak beritahu. Mungkin kes macam tu wujud, tetapi jangan judge semua kaunselor di sekolah seperti itulah. Okay? Melainkan kalau kes-kes tu dah melibatkan jenayah, contoh jumpa dengan cikgu, beritahu cikgu saya dah kena cabul dengan keluarga kat rumah kan, ataupun cabul dengan pakcik. Itu memang cikgu kena beritahu pada pengetua sebab melibatkan jenayah, dan kena beritahu pada parents sebab melibatkan jenayah. Tetapi kalau sebab dah ketagih pornografi, saya yakin hari ni para kaunselor, mereka ni dah dibekalkan dengan training-training latihan untuk sesi-sesi terapi dengan para pelajar untuk kendalikan isu-isu seperti ni. Sebab unit bimbingan dan kaunseling kadang-kadang saya pergi ke sekolah, budak-budak nama kaunselor pun tak tahu. Bilik kaunseling kat mana? Entah abang, saya dah lama tak pergi kaunseling. Sebab mereka nampak bilik kaunseling ni adalah tempat budak buat masalah disiplin. Tak. Cikgu kaunselor ni bukanlah dia belajar bertahun-tahun kat IPT tu untuk mengendalikan budak yang ada masalah disiplin je. Tak. Tetapi apa jua isu tentang diri awak,
ya, tentang ketagih pornografi ke, masturbation ke, awak boleh rujuk mereka. Ya, sebab cikgu hari ni memang saya jumpa kaunselor, kadang-kadang mereka panggil saya pergi sekolah untuk ceramah. Antara topik yang biasa sangat pelajar-pelajar hari ni datang jumpa dengan dia orang adalah benda ni lah. Dan kadang-kadang cikgu tu bagi borang data statistik untuk budak-budak isi kan. Ramailah cerita tengah ketagih pornografi, tak tahu nak berhenti macam mana, kesian. Ya. Dulu mungkin cikgu kaunselor handle kes pelajar yang ada masalah disiplin, tapi hari ni yang melibatkan benda macam inilah. Termasuklah kes budak-budak perempuan yang hamil luar nikah tiga-tiga. Ya, dan cikgu sekolah dah dapat anak saudara dah kat apa namanya untuk sekolah tu. Budak-budak yang kadang-kadang datang tu dah sampai ketagih dengan seks. Kesian. Ya, sebab tu jangan sia-siakan keberadaan cikgu kaunselor di sekolah. Kemudian kalau saya terbaca satu kajian hari tu, antara cikgu yang paling dipercayai oleh budak kat sekolah bukan cikgu kaunselor, tetapi cikgu pendidikan jasmani. Sebab cikgu pendidikan jasmani ni, sebab biasanya lelaki, dia nampak cikgu pendidikan PJ ni nampak sporting, ya, mudah bergurau, cikgu tu macam geng dengan dia. Sebenarnya isu yang macam ni dia bukan sekadar kaunselor saja yang apa namanya boleh selesaikan. Mana-mana cikgu kalau dia ada kefahaman, dia faham tentang pendidikan seksualiti dan faham untuk membantu budak-budak yang ketagih, dia juga boleh suggest kepada pelajar. Ya, cuma yang saya takutkan, sebab kadang-kadang kes macam ni pun budak ni dia percaya pada guru, tetapi ada kes ni tak banyak tapi ada berlaku kat Malaysia. Guru ni pula memanipulasi budak ni untuk mengajar budak-budak tu tentang seks. Ini elakkanlah cikgu-cikgu daripada ada hubungan yang seperti ini dengan pelajar. Dia akan membawa satu fitnah yang besar kepada institusi terhormat perguruan itu sendiri. Okey, itu yang saya nak sebutkan pada budak-budak lah. Sebab kalau budak-budak remaja yang terlibat dengan ketagihan pornografi, macam mana nak pergi ke klinik, nak beritahu mak bapak, confirm mak bapak marah. Nak pergi ke klinik kan seorang-seorang, tak berani kita. So yang ada adalah cikgu kaunselor kita. Ya, carilah waktu untuk jumpa dengan kaunselor. InsyaAllah kaunselor dia akan bantu sikit demi sedikit, ia akan memantau kita lagi dan lagi. Dan jangan kita pernah putus asa ya, untuk melawan benda ni. Ni dah Syakban dah, nak masuk Ramadan dah. Saya selalu sebutkan pada mereka yang ketagih pornografi, Ramadan adalah waktu yang sangat terbaik untuk kita bermujahadah untuk berhenti benda ni. Ya. Tapi ada yang kata, bang, saya puasa bang, dah alhamdulillah lah bang, daripada subuh sampai maghrib saya puasa, saya tak terjebak dengan puan bang. Tapi malam saya tengok lagi. Kan? Dia macam ni kan, orang banyak tersilap. Berpuasa ni sebenarnya dia bukan sekadar menahan lapar daripada dahaga, menahan diri daripada lapar dan dahaga saja. Ya. Tetapi ia juga melawan nafsu kita sendiri. Nafsu kita ditundukkan bila kita lapar. Itulah hikmah berpuasa tu. Kenapa kita tidak makan walaupun tak ada orang pun? Ya, kata kalau mak kita kerja, kita masuk dapur tu ada makanan sahur tadi kita makan. Mana ada mak bapak kita tengok? Tetapi kenapa kita sanggup bertahan sampai maghrib? Sebab kita yakin dan percaya kita puasa sebab ya Allah perintahkan dan Allah nampak apa kita buat. Ya, kita nak masuk dalam bilik mandi, kenapa kita tak minum air masa kita puasa? Padahal engkau boleh je tadah di tengah masa tengah buka shower tu kan. Kenapa kita tak minum air walaupun kita haus dan dahaga? Sebab kita tahu Allah lihat kita. Dan Allah lihat kita bukan masa kita puasa daripada subuh sampai maghrib je. Allah lihat kita sepanjang masa. Lepas berbuka puasa, dalam bilik, tengah menghadap gadget, pukul 1 pagi, tengah chat dengan awek ke segala bagai, Allah sentiasa lihat kita. Dan inilah yang nak ditanamkan dalam kepala otak setiap Muslim yang ada. Berpuasa tu untuk bagi tu pada kita, Allah sentiasa lihat apa yang kita lakukan. Ya, itulah perintah yang Nabi sebutkan, kalau tak mampu untuk berkahwin, berpuasa. Tetapi ya, kalau sebab tak mampu kahwin kan, berpuasalah. Tapi bila kita berpuasa, kita kena fahamlah kenapa aku kena puasa. Yang kata, bang, saya dah puasa dah bang, elok bang, tapi malam ya saya terlibat lagi dengan benda ni, macam mana bang? Ya, saya tak tahu nak buat macam mana dah. Ingat ya, setiap orang ujian dia berbeza. Ya, dan ingat kalau ujian kita ni sebab kita ketagih dan kita nak berhenti, kita akan dapat ganjaran pahala yang besar sebab kita nak berhenti. Ya, kita ni guys, tak adalah seteruk mana dalam hadis Nabi yang Nabi cerita tu, seorang lelaki yang bunuh 99 orang. Awak ada bunuh manusia ke? Yang awak bunuh apa? Lalat, cicak, nyamuk kan? Tak ada bunuh orang tau. Ya, dia ni sampai 99 orang dia bunuh.
Sampai orang ke 100 yang dia tanya orang yang alim tu, dia tanya orang yang kuat beribadah tu, dia tanya, saya ni bunuh orang sama 9 orang, kalau saya bertambah Allah ampun, kata dia bunuh juga genap 1 orang. Kita mana ada bunuh orang. Kita ni tengok darah pun kena takut. Ya. Kita terjebak dengan pornografi dan kita ketagih. Ya. Kalau kita nak kembali kepada Tuhan, cerita kita ni taklah seteruk kes yang Nabi Muhammad sebutkan tu dalam hadis berkenaan. Ya, kenapa kita nak ketepikan Tuhan dalam saat kita nak kembali kepada dia? Dan kita akan dapat ganjaran daripada perubahan kita. Kalau gagal, terjebak lagi, cuba untuk berhenti dalam tempoh waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Lakukan aktiviti yang kita minat. Kalau awak minat main game, mainlah game. Tetapi main game ni pun kadang-kadang sampai ketagih juga. Okay? Saya nak beritahu, busykan diri dengan buat sesuatu benda. Awak minat buat video, belajarlah edit video. Kalau adik-adik minat main game, belajar main game sampai tak boleh jadi streamer, ya. Buat video, boleh buat main game kat YouTube ke kat Facebook, jadi macam Solos ke, jadi macam Ohami ke, segala bagai tu. Buatlah dengan sungguh-sungguh. Suka melukis, buatlah lukisan, bangunkan konten. Hari ni kan banyak budak TikTok yang lukis, lepas tu dia bangunkan gambar-gambar dia lukis tu kat TikTok kan. Dia lukis gambar Naruto lah, Attack on Titan lah. Ramai orang tengok. Yang view pun juta-juta, guys. Ada bakat buat. Suka menyanyi, nyanyilah. Kan? Kita kena cari aktiviti yang kita minat supaya benda-benda pornografi ni akhirnya kita akan semakin tinggalkan jauh dan kita akan semakin boleh berhenti. Nak berhenti pada ketika remaja dan kanak-kanak mudah sebab awak belum lagi menghalalui fasa yang lama ketagih. Ada orang yang sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tak dapat berhenti ketagihan pornografi. Jadi bila dah remaja, anda masih lagi ada kekuatan, ada lagi rasa bersalah tu, belum lagi jadikan benda tu sebagai normalisasi, you can do it. Lakukan sekarang, jangan putus asa. Ya, sebab adik-adik boleh lakukan benda ni. Kawan-kawan kena support. Ya. Kan mereka kalau fight the new drug, mereka juga anjurkan kempen no fap challenge. Maksudnya no fap challenge tu ada challenge untuk mereka laksanakan untuk berhenti masturbation ataupun onani toceng tu sendiri. Mereka support each other. Bukan mereka lawakkan kawan dia, jom kita buat sama no fap challenge supaya kita ni dapat berhenti onani dan pornografi. Janganlah kata, alah kau ni relax lah bro, kita kan masih lagi muda, relax lah, lama, biasa lah. No, kena support. Sebab kawan tu nak berubah. Buat sama-sama benda ni. Yeah. Sebab kalau kita nak share dengan parents, takut. Nak share dengan orang lain, kita takut. Yang kita mampu share adalah dengan kawan-kawan sekepala dengan kita lah. Yang suka share-share benda macam tu. Apa kata bila you dah dapat maklumat dalam ceramah saya ni, dah tahu kesan dia kepada psikologi kita, kepada tindakan kita, kepada behavior kita, kita bincang dengan kawan-kawan, sampai bila kita nak terjebak dengan benda ni. Ya? Kalau ada kawan, chill lah bro, relax lah, macam tak biasa lah kau, baru dengan ceramah botak nak berubah. Kau peduli kan dia. Sebab nanti yang berhadapan dengan itu adalah anda, bukan dia. Ya, yang berhadapan dengan realitinya, dengan masalah daripada segi hubungan seksualnya, bukan dia, awak sendiri. Ya, adik-adik tolong ya, Amir kena kawan-kawan ke. Dia yang senang nak berubah ni bila kawan-kawan yang sebaya peers ni, dia support each other. Ya, budak-budak di sekolah bila ada yang pakai baju vest warna purple tu, apa nama dia orang? Apa nama dia? Alat bukan, dia orang suka tolong cikgu kaunseling tu. Apa namanya? Pembimbing rakan sebaya. PRS. PRS, mereka ni kena ke depan dalam isu ni. Jangan PRS pun terjebak juga dengan benda ni. Kan? Ini nak bantu kawan dia kata kau ni dah lah PRS, kau pun tak boleh bimbing diri sendiri. Kan? So, perlu mereka ni beri skill untuk bantu kawan-kawan supaya kawan-kawan ni boleh selesa untuk bersembang dengan kawan benda macam ni. Bukan bersembang tu nak melucah, tetapi nak bantu kawan-kawan, nak support. Kalau kawan tu terjebak lagi, cakap kau tak ada, jangan risau, kau boleh buat, kau boleh berhenti. Jom kita main futsal petang ni, jom kita sibukkan diri kita. Bila kita sibukkan diri kita, sedikit demi sedikit kita akan melupakan benda tu. Tetapi kena kuatlah seperti yang saya sebutkan. Ini perjuangan kita bersama. Kalau anda ada peluang untuk berhenti, ingat, bukan anda seorang sekarang ni yang berjuang untuk berhenti benda ni. Ada jutaan, bahkan ada bilion individu yang ada di dunia yang ketagih,
cuba untuk berhenti. Anda tidak kesorangan. Dan paling penting ingat Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan tinggal Tuhan, jangan tinggal solat. Mudah-mudahan bila kita berubah sedikit demi sedikit, ada kawan-kawan yang support, kita rujuk dengan kaunselor, nak jumpa sekretari segala bagai tu memang kita tak pergilah. Kita boleh nak berubah sedikit demi sedikit. Untuk ibu bapa pula yang ada anak-anak yang ada terjebak dengan benda ni, sama juga cara dia. Kalau anak dah terjebak bila zaman kanak-kanak, kalau pukul memang akan buat masalah pada budak tu. Budak tu mungkin akan takut. Tetapi selepas seperti itu dia mula akan belajar menipu, dan dia mula akan menonton juga tapi dengan cara sorok-sorok. Budak-budak dia akan berhenti kalau dia faham benda tu akan membawa kesan besar dalam kehidupan dia. Barulah dia akan berhenti. Tetapi kalau dipukul, diherdik, dimarahi, dirotan, dia akan selesaikan masalah tu sekejap. Selepas benda tu anak akan lebih berrahsia dan lebih banyak dia akan menipu mak ayah dia sendiri. Jadi parents pun bila anak dah remaja, tolonglah jadi kawan kepada anak. Anak kita tu tetap anak kita, tapi please belajar berkawan dengan anak. Apa yang anak minat kenalah tahu. Kalau anak suka K-drama, kena tahu siapa artis Korea yang anak suka. Kan belajarlah sikit kan. Kamsahamnida kan. Kena tahu sikit-sikit supaya ada ruang untuk dia faham tentang anak dia. Termasuklah parents ni bila dia treat dia punya anak dia sebagai kawan, anak dia pun akan selesa nak cerita benda ni pada parents dia. Dah terjebak kan. Lepas tu parents kata, okey, sekarang ni apa yang awak nak buat lepas ni? Macam mana nak berhenti? Dah jumpa dengan kaunselor. Kena support lah anak. Anak kita ni bila kalau terjebak dengan benda ni, mereka ni belum lagi buat satu jenayah yang mensyirikkan Tuhan tau. Mereka ni bukan kisah anak Nabi Nuh yang kufur sampai tak nak naik kapal. Bukan macam tu anak kita. Anak kita tak sampai tahap macam tu. Anak kita ni bukan sama kisah anak Nabi Adam yang bunuh adik dia sendiri dengan batu. Tak. Kita tak sampai bertahap macam tu. Anak kita ni baru melalui satu ujian yang dia jatuh ke dalam lubang itu, dan dia pun akui kesilapan berkenaan. Parents kena jadi orang dewasa yang membantu anak-anak. Bukan yang judge anak, bukan yang merosakkan anak, bukan yang pukul anak, bukan mengherdik anak. Sedangkan kita tak perfect pun. Kenapa kita nak buatkan anak kita semakin jauh dengan kita? Belajarlah untuk rapat dengan anak. Tambah-tambah si bapa. Sebab dalam isu ni, bapa kena berperanan besar. Bapa kalau dia tak jadi cinta pertama pada anak perempuan, memang masalah. Bapa kalau tak jadi hero kepada anak lelaki, memang masalah. Bapa jangan kerja je. Hal rumah serah pada mak. Anak tak pernah disentuh, tak pernah dibelai. Anak lelaki tak pernah dicium. Ubun-ubun ni tak pernah kata sayang pada anak. Tak pernah puji anak perempuan. Daripada kecil tak pernah belai anak. Tak pernah nak siapkan anak. Tak pernah pakaikan pampers anak. Tak pernah mandikan anak. Dah besar, anak ni akan jadi orang asing pada bapa di sini dalam rumah. Please lah bapa-bapa, berubahlah. Jadi cinta pertama anak perempuan. Nak jadi cinta pertama ni kena mula awal dengan anak perempuan. Layan baik-baik, cium anak, kata sayang pada anak. Biar anak ni berbangga yang kita ni jadi mak bapak dia. Jangan asyik kata nak anak je buat satu benda untuk mak bapak bangga. Mak bapak jadi tak mak bapak yang dibanggakan oleh anak-anak. So please, dalam hal ni banyak insan-insan, individu yang boleh membantu seorang remaja yang dah terjebak dengan pornografi. Persoalannya adalah nak buat dan tidak aje. Cuma itulah kaunselor, kawan-kawan, ibu bapa, semua boleh membantu. Daripada segi kerajaan, saya tak nampak secara tuntasnya untuk blok semua ni, tak boleh. Melainkan mereka tutup terus Google, mereka terus tutup 4G semua, tak boleh akses apa-apa. Barulah boleh halal pornografi. Yang boleh buat adalah pendidikan, awareness, advokasi. Bercerita betapa teruknya industri pornografi. Nah, saya nak cerita sikit sebelum ada soalan terakhir ke apa. Pornografi ni sebenarnya dia adalah satu benda yang fake. Fake. Walaupun video lucah tu durasinya videonya 20 minit, 30 minit, tetapi dia dirakam, di shoot di studio ke di rumah ke dalam tempoh masa, contoh pagi sampai petang, sampai malam, sampai keesokan. Mereka ni akan dapatkan sudut-sudut yang nampak hebat, yang nampak best, yang nampak macam betul, tetapi itu bukan hubungan seksual yang sebenar. Ia dirakam. Suara-suara mereka tu, mereka pura-pura untuk bunyi seperti itu. Pelakon mereka dibayar.
Dan ada pelakon-pelakon ni, kalau anda faham ya, ada pelakon-pelakon ni kadang-kadang bekerja untuk industri pornografi ya, untuk 2-3 video je, lepas tu dia berhenti sebab dia tahu yang perempuan utamanya mereka dipergunakan. Ada kanak-kanak yang diculik ya, sampai jadi mangsa sex trafficking, pemerdagangan manusia, dijadikan pelacur. Ada yang sampai tahap dimasukkan ke industri pornografi dan video-video mereka disebarkan dalam laman-laman web lucah. Ya, kalau mereka ni faham betapa jijik je industri pornografi ni mempergunakan pelakon pornografi ni, hingga mereka tu rasa malu dengan diri mereka sekarang ni, disebabkan video mereka tersebar lagi dan lagi, sampai ada bekas pelakon pornografi dia sampai tahap minta fan dia untuk sign petition supaya video mereka ni dipadam daripada internet. Tapi still benda tu ada tersebar sampai hari sekarang. Ya, dia tak sama. Ni saya sedikit, walaupun ada remaja pun perlu tahu benda ni. Hubungan seksual yang Nabi sebut ya, ia adalah, kalau suami isteri lakukan, dia adalah sedekah. Maksudnya satu benda yang berpahala. Ya, sedekah. Tetapi hari ini disebabkan pornografi, orang pandang seks ini adalah serakah. Ya. Pornografi dia membuatkan seseorang individu tu, dia tengok yang bekerja ketika itu adalah otak dia. Otak dia tengok, dia rasa ini seks. Dan kesan dia kepada efek kepada kemaluan dia. Tetapi hubungan seksual yang Islam agama anjurkan adalah perkahwinan, sentuhan, komunikasi yang baik, bercumbu-cumbuan, berpelukan, dan akhirnya hubungan seksual. Dan hubungan seksual tu adalah ya satu benda kehendak biologi manusia tu sendiri yang dah berkahwin. Tak boleh nak elak, memang kena melakukan hubungan tu. Sama ada untuk mendapat zuriat keturunan ataupun ketertarikan yang dah Tuhan bagi fitrah kepada manusia, perlu disalurkan ke tempat yang betul. Bayangkan selama berbelas tahun, bayangkan kalau ada seorang lelaki dan perempuan, mereka faham hubungan seksual tu adalah pornografi semata-mata. Apa akan jadi pada rumah tangga mereka? Ya, hubungannya dingin, dia tak dapat expectation dengan realiti, tak sama. Ya. Kalau pornografi, dia puaskan nafsu dia 3-4 minit, selesai. Tapi nak suami isteri ni, dia perlu makan masa, dia perlu ada kasih sayangnya, ungkapan komunikasi yang baik, cakap yang baik-baik, panggil sayang, perlukan masa. Tapi inilah real yang Tuhan nak bagi pahala pada manusia. Malangnya hari ni, ramai yang tak sedar benda ni. Ya, masalah-masalah lelaki hari ni. Amir tahu tak? Ni budak-budak sekolah menengah pun tahulah benda ni ya. Kenapa hari ni banyak sangat orang jual ubat kuat lelaki? Sini ubat kuat, sini tegang lahap segala bagai. Ya. Salah satu faktor yang KKM letakkan tahun lepas, kajian ya, daripada 7 orang lelaki, ya, 3 kes akan mengalami masalah untuk ketegangan yang maksimum. Dia punya bahagian kemaluan dia, erection dia. Ya. Apa puncanya? Pornografi dan juga masturbation. Ya. Dan bila dia punya tidak mencapai ketegangan daripada sudut seksual, Zakar dia ni, apa yang dia akan kata? Dia rasa macam lemah tenaga batin. Masalahnya terlibat dengan porn. Ya, otak dia ni akan rasa terangsang dengan pornografi saja. Bila ada pasangan depan mata, dia tak ada rasa ketertarikan sebab otak dia ni seks pornografi. Cuba bayangkan betapa rosaknya rumah tangga. Akhirnya apa yang laku? Produk ubat kuat, produk ketegangan, produk sekian-sekian benda. Sebab tu kena faham asas benda ni. Kalau tak, kita nanti akan terlibat. Lepas tu, suami isteri pun tak ada dibincangkan benda ni, malu-malu. Ya, rumah tangga semakin dingin. Yang ni cari gaduh yang ni cari salah orang ni. Lah, akhirnya perceraian. Anak-anak tengok pula depan mata mak bapak bergaduh satu sama lain. Kesian. Ya, dia akan bawa masalah kepada institusi rumah tangga segala bagai. Adik-adik, walaupun saya cerita ni tentang mereka yang dah berkahwin, tetapi anda suatu hari bakal berkahwin. Kalau awak dah terjebak, ikut balik step yang saya kata tadi. Ada mereka yang boleh bantu kita. Ya, kalau tak ada orang lain, sesama kawan-kawan bantu dengan kawan-kawan ni. You can do it. Ya. Kalau anda ni lah kata nanti suatu hari nanti, zaman anda ni lah Dajjal akan keluar kan. Zaman anda ni fitnah paling besar, Dajjal akan keluar zaman. Macam mana kita nak menghadapi fitnah berkenaan kalau fitnah yang macam ni kita tak mampu lalui? Ya. Kita kena sama-sama kuat. Generasi ini adalah generasi yang bijak, yang pandai. Ya, yang sangat open, yang sangat berterus terang. Tetapi semua itu tak berguna kalau kita tak mampu kawal diri kita, tak mampu kawal jari kita daripada scroll benda ni, tak mampu kawal kemaluan kita sendiri. Dan ingat ya, Allah janjikan ganjaran yang besar ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
Allah. Terima kasih Akhi atas perkongsian, atas kata-kata nasihat yang diberikan oleh Akhi. Semoga para penonton semua dapat mengambil iktibar daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Ya, semoga kita juga dapat berlindung di bawah naungan Allah SWT daripada ketagihan pornografi ini, insyaAllah. Terima kasih Akhi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah pun berada di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang menonton. Oh ya, dah habis dah ke? Masya Allah. Dah pukul 12 dah. Dah 2 minit dah. Kejap je kan rasanya kan, kita bincang-bincang. Sekarang dah pukul 12 dah. Rasa macam tak puas kan, tapi tak apa, insyaAllah. Mungkin di lain masa kita akan jumpa lagi. Okay, harap. Tapi ada soalan lagi tu? Mungkin ada soalan pada audience dalam 5 ke 10 minit ni, boleh kita tengok soalan-soalan dulu. Saya pelajar pada guru-guru supaya mengisi kehadirannya. Sebelum saya memulakan live ni, saya diminta untuk mengingatkan kepada para guru-guru agar mengisi kehadiran melalui link yang diberikan. Mungkin anda semua boleh periksa di ruangan komen, ada link kehadiran di situ. Okay, pelajar-pelajar dan guru-guru. Kepada yang ingin menanyakan soalan-soalan yang kita sirat di dalam hati anda, silakan, jangan risau. Akhi Fairuz masih memberi peluang kepada anda untuk membuka soalan. Silakan. Ada apa-apa soalan? Ini dia. Okay. Tuan panel, soalan. Setakat kempen pencegahan pornografi ni berjaya setakat mana? Tidak ada apa-apa perubahan. Makin teruk dia lah. Makin teruk. Yeah. Sebab benda ni, dia perlu sampai tahap tu dibincangkan secara tuntas dan jelas tanpa berselindung ketika kursus kahwin untuk mak bapak yang akan menjadi mak bapak. Masa ni perlu ada satu silibus keibubapaan ataupun silibus berkaitan dengan perbincangan seksual yang melangkaui daripada lawak malam pertama ke segala bagai. Tak payah. Tetapi cerita tuntas, jelas, padat, padu, ya, bagaimana pornografi boleh merosakkan institusi keluarga dan juga anak-anak. Okey, ini yang pertama boleh buat. Yang kedua, masa bila boleh sampaikan benda ni? Ya, penekanan tentang hal ini perlu digiatkan oleh jabatan-jabatan agama yang ada, ya, melalui apa? Khutbah-khutbah yang ada pada hari Jumaat. Kan? Cuba satu ketika waktu orang tu tengah tertunduk je, cuba khatib kat depan tu. Hari ni baca surah Al-Isra ayat 32, baca tentang jaga pandangan. Cerita hari ini berapa ramai masyarakat kita yang dah berusia sekalipun tetapi telah masih lagi menonton benda-benda lucah orang yang tak berpakaian. Terkejut dia orang dengar. Ya. Kan budak-budak kat belakang, weh stop. Khatib cerita pasal video lucah kan. Lepas tu kaitkan juga bagaimana dia punya statistik data-data Malaysia yang menjadi nombor 8 dalam dunia yang paling banyak akses video lucah dalam internet. Ceritakan pula Malaysia ni pada tahun 2018 menjadi tangga pertama di Asia Tenggara dalam mengakses child pornografi, video lucah kanak-kanak. Yang letakkan juga statistik negeri-negeri mana yang paling banyak menonton video lucah, yang paling lama menonton video lucah. Semua benda ni ada. Bila tengok orang dia mungkin bila cakap tu akan ada yang skeptikal. Tetapi kena cerita pula apa kesan dia daripada sudut kesihatan. Kan ada masjid kadang-kadang boleh keluar slide tepi tu. Letak gambar otak, macam mana otak ni boleh rosak. Kenapa boleh macam ni? Nak buat atau tak ya. Lepas tu yang ketiga, apa lagi kempen yang boleh dibuat? Ya. Yang ketiga, ya, perlu ya, ada panggil apa? Siaran-siaran ke segala bagai dalam televisyen yang kena bercerita benda ni secara jelas. Ambillah ustaz-ustaz atau macam contoh Forum Perdana Ehwal Islam dalam televisyen. Ya. Hari tu saya suka bila forum perdana buat isu berkaitan dengan vaksin. Ya, ini memang padu masa forum tu. Apa kata cerita pula panggil ustaz-ustaz yang makcik-makcik tok-tok suka cerita pula tentang benda ni. Tapi mereka kena ada kefahaman yang jelas lah daripada sudut hukumnya, psikologinya, kesihatannya supaya ibu bapa alert tentang benda ni. Bagaimana anak boleh terjebak. Okey? Lepas tu yang keempat, yang perlu dibuat adalah sebagai kempen-kempen yang perlu diteruskan adalah yang perlu buat adalah kena grooming jumpa segala creator content yang ada dalam Instagram, yang ada dalam YouTube, yang ada di Facebook, yang mereka ni sebenarnya banyak dalam kalangan mereka yang membawakan konten seksual, double meaning. Para pelawak dalam televisyen dan sekarang ni ada muzik lawak superstar kat TV kan.
Saya suka tahun ni juri Datuk Awi, Fazura Zul Arifin, mereka sangat tekankan jangan ada lawak double meaning, jangan ada lawak tentang lucah-lucah, body shaming. Sangat bagus. Maksudnya kesedaran tu dah ada. Ya. Jadi pihaknya wajib Yadim ke, ya, pihak kerajaan ke, ya, apa sajalah, mahasiswa ke, para pelajar ke, kena memastikan orang-orang yang ada dia influencer ni yang boleh mempengaruhi orang lain di TikTok ke apa, untuk faham dan bersama dalam isu ni. Sebab mereka ni hari ni, anak-anak kita yang jadi influencer, dia bukan mak bapak, bukan cikgu, tetapi YouTuber. YouTuber yang mana? Yang ada 2 juta subscriber kat YouTube, yang ada 3 juta subscriber kat YouTube. Ini yang ajar budak-budak untuk cara bercakap, cara nak lawyer buruk, cara pick up line. Ya, akhirnya budak-budak ni sampai tak hormat cikgu, tak hormat mak bapak dia sendiri, sebab guru, ya, dan ibu bapa tidak menjadi pempengaruh influencer dalam kehidupan anak-anak. Kalau kawan-kawan perasan, hari ni kalau kat media sosial, cuba tengok komen budak-budak sekolah, menakutkan. Ya. Kawan saya Cikgu Fadli Saleh, dia selalu buat kelas matematik online dalam internet. Ya, ketika dia buat kelas online, budak darjah 1, 2, 3, komenlah guna akaun mak bapak dia. Ya, komen akaun mak bapak, dia punya maki hamun budak-budak dalam tu kan. Sebagai contoh, Cikgu Fadli ni suka buat magic. Budak-budak tulis lah, cikgu magic ke belum? Lepas tu dia kata, bodoh, kau ni dah lah masuk lambat. Dia tanya magic pula. Cuba kita bayangkan, budak darjah 1 sampai 3 ada yang komen macam ni. Benda macam ni perlu dididik. Jangan diputus asa. Ya, yang paling penting, didik anak daripada rumah kita, anak saudara kita, adik-beradik kita. Ya. Banyak lagi lah cara-cara yang lain, ya, yang boleh dilakukan, insyaAllah, di radio ke. Saya suka hari tu radio Cool FM ada call saya, ya, yang Cool FM yang bercall saya berkaitan dengan sex harassment. Dia tanya kan tentang komen-komen jelek, ya, di media sosial, benda-benda lucah. Ada juga Sinar FM, ya, yang call saya, Radio Sinar, yang call saya tentang pendidikan sexuality. That's mean benda-benda macam ni diperlukan. Orang nak tahu. Tadi ada yang tanya range umur mana yang paling banyak terjebak dengan pornografi. Tidak ada kajian yang khusus, sebab tak ada siapa yang buat kajian untuk cari, ya, pergi tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, mahasiswa, orang dewasa kat tempat kerja yang dah berkahwin, atuk nenek, tak ada. Yang banyak buat adalah di bawah umur 18 tahun. Jadi kita tak dapat tahulah range umur mana yang banyak terlibat dengan benda ni. Ya, tetapi kalau ikut kajian Malaysians Against Pornography, mereka ni NGO MAP. Yang mereka buat kajian, paling awal ataupun paling banyak budak-budak mula terjebak dengan pornografi ketika tingkatan 1, ya, 13 tahun. Kenapa 13 tahun ni waktu yang banyak terjebak? Disebabkan mereka ni baru akil balik. Perubahan hormon pada diri mereka membuatkan mereka rasa ingin tahu tentang hal berkenaan. Jadi beruntunglah kalau mak bapak dah educate anak tentang benda ni daripada sekolah rendah lagi. Sebab anak bila dia dah ada ketertarikan ke arah itu, dia dapat mengawal nafsu dan dia merujuk mak bapak dia sendiri. Ya, parents jangan takut dengan anak, insya-Allah anak ni akan percaya kita dan sayang pada kita lah, insya-Allah. Masya-Allah, ya. Akhir boleh buatkan teks solat Jumaat, boleh dicadang ke JAKIM ni. Ya, boleh, ya, tetapi itulah, ya. Dia macam ni, ya. Teks ke ceramah ke apa semua, apa jua isu sebenarnya dia bergantung pada dua. Teks berkenaan, yang kedua cara ia disampaikan. Cara ia, betul. Tapi kalau ia disampaikan dalam keadaan tak bersemangat, tak nampak benda tu serius, orang akan tidur juga. Jadi benda ni boleh diperhalusi, insya-Allah, ya. Sama-sama kita bersama-sama ke arah ke depan untuk hal-hal yang macam ni. Dan saya yakin apa yang Yadim anjurkan hari ni memang satu permulaan yang sangat baik, ya, sebab betapa hebatnya saya tengok Yadim boleh linkkan dengan macam-macam page. Selalu kalau buat live kat StreamYard, dia Google Meet ke apa, dia pergi satu page. Ini saya tengok banyak betul. Hebat Yadim, memang hebat. Baiklah, terima kasih. Ada lagi tak soalan-soalan daripada penonton-penonton yang ingin mengajukan soalan? Kalau nak jemput tuan untuk bagi talk pada murid sekolah, macam mana? Boleh ke? Ada soalan. Sekarang ni saya menerima jemputan online sajalah, jemputan online. Dan saya sekarang ni kurang sikit untuk menerima jemputan. Sebenarnya banyak yang panggil, tapi
saya akan banyak terima jemputan saya buka lepas untuk raya nanti. Ya, sebab isteri saya pun baru melahirkan anak ya dalam tempoh berpantang lagi. Jadi saya banyak membantu isteri dan baby yang kecil lah. Ya, so ada program saya sekarang yang saya terima, tapi saya banyak buka untuk selepas hari raya nanti, insya-Allah. Ya, sama ada jemputan ke sekolah ke ataupun secara online seperti inilah. Baik. Azira Baharudin, betul saya setuju. Benda ini bukan boleh pandang enteng. Tengoklah sekarang banyak kes rogol dan macam-macam lagi puncanya. Tak lain dan tak bukan punca daripada pornografi. Siti Zarina, boleh tahu range umur tu dah tadi. Azira Baharudin, perlu banyakkan kempen untuk tekankan masalah ketagihan porn ni. Betul. Sarah Isnin, sangat berguna, syabas. PLP, untuk Selangor boleh datang tuan? Dia tanya. Saya tinggal kat Kedah. Ya, saya biasanya kalau saya ke satu-satu negeri, tambah-tambah PKP ni ialah satu kena ada suratnya, nak kena jumpa balainya kan. Dan biasanya saya tak akan terima undangan untuk daripada Kedah pergi ke Selangor untuk satu program je. Jadi saya tak akan pergi. Sebab satu memakan kos yang besar ya, dan kemudian masa, tenaga segala bagai. Biasanya saya akan minta cikgu akan arrange, cikgu ke organisasi ke arrange untuk saya berada di sana paling kurang dalam tempoh seminggu. At least saya pergi untuk hari Isnin, contoh pagi saya kat sini, petang kat mana kan. Begitulah, maksudnya kena ada jadual lah yang disusun. Supaya saya boleh pergi tu ke banyak tempat lah. Tidak hanya satu sekolah, habis balik. Nak pergi ke KL pun dah 5 jam, 6 jam, balik 6 jam. Program 2 jam. Kalau nak flight tu okey lah, tapi banyak juga masa kat situ kan. So itulah beberapa kekangan tambah-tambah PKP ni. Saya pun tak pasti bagaimana polisi kementerian yang baru untuk program-program yang menghimpunkan ceramah-ceramah pelajar ni. Setakat ni saya rasa masih lagi tak ada keluarkan lah untuk berkeliling boleh jemput atau tak kan untuk ceramah. Saya rasa better kita fokus pada online je dulu sekarang ni. Betul. Dia memandangkan COVID-19 pun masih belum berakhir kejap-kejap turun, kejap-kejap naik kan. Jadi Aidil Azizi, terbaiklah moderator. Oh, terima kasih banyak-banyak. Pierre Payel, jika dijemput nanti selepas PKP. Aidil Azizi dan saudara Akhil, terbaik saudara Akhil Fairuz. Nur Amira, teringin juga jemput tuan untuk datang sekolah di Selangor. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim. Terima kasih kepada semua. Ya, terima kasih kepada semua netizen yang mengikuti live ini. Nantikan live seterusnya daripada Yadim. Terima kasih banyak. Sekali lagi Pierre Yi Payel, terima kasih atas info. Boleh bagi nombor phone tuan untuk rujukan? Okey, nanti saya message insya-Allah. Saya akan message kat Facebook. Okey. Boleh tahu, Nora Amira, boleh tahu macam mana nak berhubung dengan penceramah selepas ini? Boleh, sama ada saya message ataupun puan nak message saya dulu pun boleh, tak ada masalah. Message je. Pergi kat sekejap saya komen kat sini. Okey. Tu saya dah komen dah kat Facebook, saya kata message saya. Boleh klik dan kemudian boleh message saya lah, insya-Allah. Hantar kat jemputan. Ada lagi ke para penonton yang ingin bertanyakan soalan? Silakan. Saya nak ingatkan sekali lagi kepada para pelajar dan guru-guru supaya isi kehadirannya untuk supaya anda dapat sijil. Kita bukan datang saja-saja, kita datang sini ada sijil sekali. Tak risau, boleh sharekan link sesiapa, mungkin ada mereka terlepas pandang ke apa. Sesiapa boleh sharekan link kehadiran. Oh ya, di paparan skrin ada QR code guru dan pelajar. Boleh scan daripada situ untuk isi kehadiran lah. Okey, sekali lagi saya tanya, ada soalan daripada para penonton yang ingin ditanya? Para penonton? One Family, terbaik Ustaz atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terbaik Ustaz. Aidil Azizi, terima kasih atas penjelasan. Jazakallah khairan kathira. Irfan Islamiyah, terima kasih atas perkongsian ilmu. Aidil Azizi, rasanya tak ada soalan. Tak apa, jangan risau. Mungkin anda tak ada soalan tapi yang lain mungkin ada soalan. Silakan. Sila terus soalan. Tapi jangan risau, masih berbaki lebih kurang dalam 13 minit lagi.
Yegi Payel, terima kasih, ilmu yang bagus. Zurani Mustafa, Akhi Fairuz, ada keluarkan e-book atau buku fizikal? Saya keluarkan e-book. Buku fizikal tu mungkin hujung tahun ni lah, ya, sebab saya fokus pada e-book juga sebab e-book saya ni dia bukan e-book saja, sebab setiap pembelian tu dia ada video juga. Dia ada 5 video. Kalau beli buku fizikal dia tak ada video ya. Sebab e-book saya tu saya jual, ya. Dia ada 3 package lah. Satu, e-book formula mudahnya mendidik pendidikan seksualiti kepada anak sendiri. Yang kemudian formula mudahnya didik anak berdepan ancaman pornografi. Yang ketiga, 5 video pada saya bercerita tentang pencabulan, prosedur undang-undang, ya, berkaitan dengan pornografi, ya. Jadi setakat ni saya dah tutup dah jualan dia tu pada 25 Disember yang lepas, ya, tahun lepas. Tapi boleh layari pendidikanseksualiti.com, pendidikanseksualiti.com. Boleh isi untuk waiting list. Kat situ ada untuk letakkan waiting list, letak form semua kat situ. Nanti admin akan hantar email kalau sekiranya ada tawaran, ada buka ke untuk jualan, akan dimaklumkan lah. Begitu. Buku fizikal tu insya-Allah akan datang. Okey, terima kasih Akhi. Baiklah, saya rasa tak ada soalan lagi yang mungkin dapat diajukan oleh para penonton. Jadi sekian sajalah untuk live kita pada hari ini, ya. Akhi Fairuz, terima kasih banyak-banyak. Sudi berkongsi ilmu-ilmu tentang fotografi. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan sudi, ya, bersama-sama memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini, ya. Kalau tak ada penonton, mungkin kita berkesunyian kat sini, ya. Tak ada soalan. Terima kasih juga kepada pembaca kita, Muhammad Azmi bin Lukis. Terima kasih juga kepada guru-guru yang hadir di sebelah saya ni pada hari ini kerana sudi membantu saya untuk menjalankan program ini. Amir kat rumah ke kat sekolah tu? Saya kat sekolah. Kat surau. Oh, kat sekolah. Bagusnya datang sekolah hari ni. Okeylah. Akhi ada apa-apa ucapan tak, Akhi? Saya nak beritahu, ya, tugas untuk kita mendidik masyarakat ni bukan sekadar untuk anak-anak kita saja, tetapi anak orang lain juga, ya. Kalau kita ada nampak, kita ada contoh kan budak-budak, yelah, waktu nanti kita pun tak tahu bila lagi waktu PDPR akan berlaku, sekolah tutup ke segala bagai, lepas tu budak-budak akan belajar online. Sebab hari tu pun kan kita tahu ada kes masa cikgu tengah buat kelas online, ada budak form 1 hantar masukkan video lucah dalam tu kan. Betul. So benda ni boleh berlaku di sekeliling kita. Jadi mereka-mereka yang terjebak dengan pornografi ni boleh sesiapa saja. Jadi ruang tu educatelah sepupu kita, kawan-kawan kepada anak kita sendiri, sesiapa saja. Ya. Sebab anak kita hidup bermasyarakat. Kalau kita fokus pada anak kita pun belum tentu lagi mereka akan selamat daripada ancaman yang ada kat luar ni. Jadi caranya adalah kita cuba tanamkan mindset anak orang lain pun anak kita. Kita perlu tegur mereka, kita perlu membantu mereka, ya. Kalau sekiranya ada kes-kes yang macam ni, kita dah tahu dah nak buat apa. Kita dah tahu dah nak tegur macam mana. Ya, sebab bila budak-budak sekolah rendah masih lagi mereka boleh mendengar teguran dan nasihat kita. Tapi bila mereka dah masuk sekolah menengah, agak sukar untuk kita educate mereka. Sebab mereka dah besar, dia rasa diri dia dah besar. So boleh bantu daripada awal lah. Cikgu-cikgu sekolah menengah yang mana cikgu SMK Desa Jaya yang hari ni yang bersama kan. Untuk permulaan ni cikgu boleh make sure untuk betul-betul mengawal budak-budak form 1, form 2. Sebab diorang ni dalam fasa untuk membesar. Budak form 1 ni dulu masa sekolah rendah, dia adalah budak-budak yang paling besar kat sekolah. Jadi dia paling senior. Masuk sekolah menengah, dia jadi budak paling kecil. Lepas tu yang lain semua jadi abang-abang dia, jadi kakak dia. Jadi perangai dia jadi macam budak-budak balik lah. Bab menggedi, menggeletis, ya, budak lelaki, budak perempuan form tu memang lain macam. Dia orang punya menggatal dia. Jadi nak fokus tu kebanyakannya untuk educate awal-awal benda ni pada budak form 1, form 2. Sebenarnya lagi mula dari awal sekolah rendah lagi bagus. Tetapi untuk sekolah menengah kena mula pada form 1, form 2. Program akhir baliknya, ajar budak macam mana cari mandi wajibnya, buat praktikalnya. Jangan kita expect parents dah didik, sekolah rendah dulu mungkin ada praktikal. Kita mulakan start pada awal ni supaya tidak berlaku hal-hal yang seteruk itu, ataupun budak hamil nikah ke, ketagihan seks ke, yang terlibat dengan homoseksual ke. Yang kita boleh cegah, kita buat daripada awal insya-Allah. Okey, berbalik pada kempen pornografi ni, sebenarnya ini adalah benda macam ni kita kena gerak bersama lah. Ya, siapa pun kita sebarkanlah maklumat ni dalam grup WhatsApp ke, dalam grup family kita ke.
kita ada media sosial ke update insya-Allah. Yang mudah-mudahan walaupun kita tak dapat selamatkan ramai manusia, tapi kita dapat selamatkan orang yang ada dalam rumah kita, ahli keluarga kita, sesiapa yang ada sekeliling kita saja. Insya-Allah Allah akan bantu. Wallahu alam. Allahuakbar. Terima kasih Akhi Fairuz. Terima kasih juga kepada Ustaz Hisham yang menguruskan media kita pada hari ini, yang menguruskan latar belakang kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya. Saya rasa tak ada apa-apa lagi saya boleh ucapkan, cuma saya berharap agar kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Saya harap juga Akhi Fairuz dilimpahkan rezeki yang luas. Saya harap juga Amin. dileparkan rezeki yang luas, kesihatan yang baik, zuriat yang baik. Okey. Itu sajalah daripada saya hari ini. Saya berharap agar anda semua dapat iktibar pengajaran daripada perbincangan kita sebentar tadi. Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.